kita akan welcome to social media training. Okay, so bila kita rekodkan sesi ini, saya nak individu, usahawan dan juga students yang melihat video ini kenal anda. Oh, rupanya ini Puan Nabila. Oh, rupanya ini Puan Izzam. Tapi tak kenal profession. So you kena rename profession you guys supaya orang kenal. This is called personal branding, dan letakkan nombor telefon anda supaya mereka mudah nak beli atau jadi agent you. Okay. So dalam sesi ini, saya dah sesi ini sangat-sangat santai. So saya izinkan kalau anda interrupt saya. Coach, ada soalan nak tanya sikit, just go. Alright, saya okey sebab saya niat nak bantu anda. Ya, saya bantu all out. Okay, dan sesi ini saya nak anda switch on video dan saya record sesi ini. Saya akan tengok balik siapa yang switch on video, rename nama, dan saya nak panggil anda. Kita ada banyak bonus hari ini kita nak bagi kepada anda. Alright, boleh ke boleh? Kalau boleh type nombor 1 dekat ruangan chat room. Sudah tahu berapa ramai ada dengan saya hari ini? Alright, siapa yang dah bersedia type nombor 1 dekat ruangan chat room? Kita ada Puan Linda, Puan Odi, Puan Hanani, Puan Su, Puan Syazwana, Tuan Akil, Puan Emma, Puan Rehan. Ini je. Manakah anda semua? Puan Enas ada. Siapa yang dah bersedia type nombor 1 dekat ruangan chat room? Puan Farah, Puan Maria, thank you so much. Okay, so kita akan mulakan sesi training kita sekarang. Thank you Puan Suzy, Puan Zuriana, Puan Nabila, Tuan Muhammad, alright, thank you for coming. Tuan Wira, Puan Riza. So my name is Kinabullah, basically my hashtag adalah Autopilot Guru. Kenapa Autopilot Guru? Saya suka menjadi cikgu. Okay, dan worldwide orang kenal guru dekat Indon, China, Amerika, India and so on. Dan saya bantu anda untuk automate business anda. So basically, saya merupakan head trainer di dalam BNI, Business Networking International, and insyaAllah ilmu-ilmu yang saya ajarkan hari ini adalah sedikit sebanyak yang saya duplicate dari international business, okay, supaya dapat manfaat kepada diri anda dan juga business anda. Okay, this is the screen yang di mana saya nak anda ambil telefon dan juga scan. Kalau tak ada telefon, just screenshot dahulu. Okay, screen ini. Kenapa saya nak anda scan? This is super important. Sebab kat dalam QR code ni ada banyak lagi business sharing, business hack, strategi yang saya kongsikan dekat personal Facebook saya, personal Facebook saya dan juga YouTube saya. Alright, please waktu mandi, waktu masak, waktu driving, waktu tengah lepak-lepak, pasang earphone dan dengarlah ilmu ini. Okay, saya bekalkan untuk anda. So, saya nak panggil at least 2 orang untuk nyatakan. Tapi bonus saya panggil 2 orang ni, saya tak panggil semua. You boleh cerita apa bisnes you dan apa yang you nak dalam bisnes you supaya yang mendengar ni dapat sama-sama bantu anda. Okey. Saya nak memanggil sekejap Puan Enas. Puan Enas, kirakan nama, profession dan juga apa expectation you hadir ke sesi hari ini. Silakan Puan Enas. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahinas binti Muhammad Uzair. Saya daripada Johor Bahru. Saya sekarang ni buat Young Living consultant, as a consultant lah. Then saya nak saya punya expectation saya nak rank up, and then nak tolong lagi orang-orang kat sekeliling saya untuk menjaga kesihatan lah. Macam tu. Alright, fantastic. Nak rank up dan juga bagi awareness kepada usahawan, kepada individu lain. Menjaga kesihatan. Kita bagi tepuk kepada Puan Enas dahulu boleh? Fantastic. Individu kedua saya nak jemput Puan Emma. Puan Emma Riz, silakan Puan Emma, kenalkan nama, profession you dan what is your expectation hadir pada sesi hari ini. Terkejut Puan Emma kita. Silakan. Assalamualaikum semua. Saya dari Emma Riz daripada Singapura. Profession saya adalah buat online business dan juga my logistik punya company. What is your expectation? My expectation is sambil menjual produk-produk kesihatan, kecantikan dan juga baju-baju muslimah, ia dapat
menggantikan, memberi kesihatan lah kepada siapa yang makan, minum suplemen kesihatan, kecantikan, dan juga expectation is of course nak menjadi seorang usahawan yang lebih dikenali dan juga lebih berjaya lah. Alright, fantastic. Dikenali tu kena dengan sesi kita hari ni. Kita bagi tepukan kepada Puan Emma dahulu. So, leaders, usahawan semua, let's kick off. Boleh? Boleh. Alright. So, please take note. Alright, I nak you guys ada buku nota. Sebelum tu, saya nak stop sharing dulu. Saya nak tengok, ada tak buku nota? Cuba angkat sikit buku nota. Puan Maria, Puan Linda, Puan Rehan, Puan Enas, Puan Su. Fantastic. Puan Emma jangan angkat. Puan Zuriana, Sampai sorry. office baru ada buku nota. Fantastic. Okay. Thank you so much for coming. I nak you guys sebelum saya mulakan, please again rename yourself. Pertama nama, profession dan juga nombor telefon. Okay. Kalau tak tahu kat mana button nak rename, you tekan dekat screen, ada button 3 dot belah atas kanan. Dekat muka you. So boleh rename yourself atau dekat phone boleh type dekat more. Okay. Let's kick off. Sesi hari ni. I nak you guys sentiasa switch on you punya audio supaya saya boleh bantu directly. Okay. So, sesi pertama. Okay. Personal branding. First, you have to identify you punya DNA. Okay. You kena tahu siapa you exactly. I know I am Puan Eza Syakur. Contoh. Okay. Yes, orang kenal Puan Eza tapi ramai yang tak ingat Puan Eza. Kenapa mereka tak ingat? Sebab mereka tak tahu pencapaian you. Mereka tak tahu siapa klien-klien besar you. Mereka tak tahu kekuatan you, kelebihan berkawan dengan you. So you can identify yourself. Okay? Cara mudahlah untuk poin pertama ni. Kita ada 30 poin yang kita nak share pada sesi hari ni. Macam mana you nak identify you punya brand untuk DNA ni. You cuba tengok you punya resume. I believe ramai dah yang dah lupa macam mana buat resume. Sebab semua usahawan, cuba tengok apa poin yang diperlukan untuk buat resume, itulah you punya DNA. You kena identify dulu, pick the best. Alright? Supaya orang boleh pertama, kenal. Nombor 2, faham. Nombor 3, ingat. Okay? So, setakat ni, nombor 1, dapat-dapat. Kalau dapat, type nombor 1 dekat ruangan chat room. Saya tahu berapa ramai yang dapat poin nombor 1 ini. Okay. Puan Rehan, Puan Zuriana, Puan Emma, Puan Linda, okay. Puan Enas, Puan Odi, Puan Su, Puan Muhammad, Tuan Muhammad, Puan Maria. Fantastic, you guys bersama dengan saya. Thank you, Puan Eza. So, nombor 2, you kena present business you. Macam mana nak present? You kena tahu apa yang you nak buat. Ni sangat penting What do you do ni? Sebab antara kita ni buat orang confuse. Okay, dia macam transgender lah. Ni laki ke perempuan? Perempuan ke laki? Laki ke laki ke perempuan ke laki? Confused sebab kenapa? You banyak sangat bisnes. I buat bisnes ini, bisnes ini, bisnes ini, bisnes ini, bisnes ini, bisnes ini. Dia ni usahawan, right? You kena fokus satu bisnes, satu platform. Tolong tulis dalam buku nota you. Okay? Fokus satu bisnes, satu platform. Alamak, macam tu nak kena create banyak account ke? Terpulang pada anda boleh buat 2 keadaan. Pertama, contohlah you fokus pada social media beberapa lah. Facebook ni ada 3 account. Satu jual kereta, satu jual makeup, satu lagi jual insurans. Terpulang, mampu tak mampu nak handle. Atau Facebook cerita pasal insurans, Instagram cerita pasal kereta, TikTok cerita pasal makeup, LinkedIn cerita pasal training tiket. Contoh. Okay, so you fokus pada platform. Okay, dan apa impact business you. Setiap platform yang you buat ni, you kena beritahu this is the result, this is the impact, this is the effect. You kena nyatakan, orang tak boleh assume. Sebab bila assume akan ada banyak perspektif. Okay, so please you yang bagi tahu, dan you kena bagi tahu siapa pelanggan you. Alright, tolong tulis dalam buku nota. This is super important. Kenapa sangat penting poin kita gini? Who's your client? Sebab inilah konsep karma. Alright? Siapa yang you tunjukkan, yang itulah akan datang. I tunjukkan doktor-doktor medical. Yang datang jadi klien I akan datang adalah medical doctor. Kalau I tunjukkan founder-founder kosmetik, yang datang adalah founder kosmetik. This is hukum karma. Okay? So, setakat ni, nombor 2 dapat? Kalau dapat nombor 2, type nombor 2 dekat ruangan chat room. Saya tahu berapa ramai. Ini ramai ni yang tak respon saya ni. Puan Rehan, Puan Suzy, okay, Puan Zuriana, Puan Emma, Puan Linda, Puan Su, Puan Enas, Puan Amira, Puan Eza, Puan Odi.
Oh, mantap. Okay. So, yang ketiga adalah objektif. Okay. You kena ada 3G. G pertama, you kena gain awareness. Nombor 2, gain understanding. Nombor 3, gain followers. Okay. You nak cerita pasal ticket training. Cerita pasal ticket training untuk apa? Untuk make sure audience you aware atas apa yang you buat. Nombor 2, supaya audience you faham apa impak business digital kepada business mereka. Kalau diorang hadir digital business training, kita ambil contohlah for Elite Ventures. Elite Ventures adalah satu grup usahawan di mana hanya menjual tiket training. One of the training adalah digital business training. So kita ada ramai Elite Ventures kat sini. Kita ada Puan Odi, Puan Maria, Puan Suzy, Puan Puan Eza dalam masa sama kat sini. So this is for you guys. Alright? So you can ensure you punya audience, followers, friends dalam social media you aware apa yang you buat dan mereka faham macam impak kepada bisnes mereka dan mereka menjadi follower you sebab banyak you share ilmu dekat social media tersebut. Dan dia ajak mereka punya kenalan untuk follow you. This is objektif yang clear. Kalau you dapat 3G ni, please, you dah sampai level untuk into next step, iaitu monetization. Itu lain lah nanti kita cerita. Alright? Siapa yang dapat nombor 3 ini, type nombor 3 dekat ruangan chat room. Berapa ramai dapat objektif nombor 3? Puan Rehan, fantastic. Puan Zuriana, Puan Linda, Puan Enas, Puan Amira, Tuan Akil, Puan Odi. Berapa dah? Puan Suzy, Puan Hanani, fantastic. Puan Su, Puan Muhammad. So now, this is super important. I nak sentiasa interact dengan you guys. Kalau you guys on video hari ni dan you guys interact dengan saya akan bantu anda lebih. Tetapi kalau you guys hanya dengar dan buat aktiviti lain, terpulang pada you guys, perhaps saya dapat bantu lebih. Okay, nombor 4. You kena tahu, dalam semua platform yang menjanjikan sale, yang menjanjikan branding you power adalah siapa audience you. Alright, bukan apa yang you buat, apa yang you post. Itu betul, penting. Tetapi keutamaan adalah siapa individu tersebut. Dia macam ni lah, I nak you guys faham. Kalau you nak naik bas, okay, you nak pergi masjid. This is not racist, this is just an example. You nak pergi masjid. You bawa Mat Saleh, you bawa orang Afrika, you bawa orang Chinese, you bawa orang Indian, you bawa orang Red Indian. Tapi you nak pergi masjid. Saya nak tanya kepada you guys, perjalanan tersebut betul ke kurang tepat? Betul ke kurang tepat? Kurang tepat. Okay, sebab nak ke masjid, nak buat amal ibadah. Audience tu betul, yang duduk dalam bas betul. Kalau you nak pergi melancong, nak pergi tepi pantai, konsep dia samalah macam platform di social media. Kalau you nak menjual lipstick, audience you adalah jatah, right? Lelaki. Alright, bolehlah kalau lepas dia jadi transgender. Okay? Kalau you jual tiket training yang minatnya ke arah fashion, dia kurang tepat. Dia bolehlah nak try membeli. Mak Saleh tadi bolehlah nak try tengok kat masjid ada apa. Tetapi monetization tersebut lambat berlaku. Dan jangan heartbroken kalau tak dapat penjualan berlaku. Okay? So ada dua jenis audience. Pertama, dia hanya support. Yang kedua, dia adalah pembeli. Okay. Support ni siapa? Support ni adalah inner circle. Tolong tulis. Ini tak ada dalam nota. Saya nak share dengan you guys. Apakah itu supporters? Okay. Supporters, inner circle. Pertama adalah family. Kedua adalah siblings. Ketiga adalah relatives. Okay. Keempat adalah friends. Kelima adalah neighbors. Laju saya bagi. Kita ada banyak point nak share ini. Keenam adalah office mate. Ketujuh adalah alumni. Alright. So perhaps you guys dapat, please sentiasa alert dengan saya. Banyak saya nak share hari ni. Okay. So buyers ni, okay, dia ada beberapa peringkat. Leads ni, dia kalau nak cantik, qualified leads lah. Orang yang you target dan mereka ni mampu. Okay. Prospek ni adalah orang yang dah berminat nak beli tapi belum membeli. Dia tak tahu nak beli kat mana, macam mana, berapa banyak, bila. Tapi dia ada keinginan nak beli. Okay. Existing customer ni adalah orang yang dah beli tetapi dia belum repeat order. So you kena enhance mereka supaya mereka repeat order. Dan resources. Okay. Resources ni adalah sebenarnya macam ni tau. I duduk dekat Setia Alam. I perlukan one of my friends atau 3-4 orang dalam Facebook friends I adalah pegawai bank.
supaya memudahkan urusan bank I. Pegawai-pegawai, contohlah pegawai-pegawai SSM yang memudahkan urusan registration. So I can make sure mereka ni adalah audience I. Okay, so you boleh letak target yang sama. You deal dengan bank Islam, make sure pegawai-pegawai bank Islam dekat tempat you friends dengan you. Macam mana nak buat? Coach, saya segan lah, tak apa. Kali ni tutup muka, pakai face mask, pergi sana. Puan main Facebook. Kalau main apa Facebook, saya nak add. Berkawan dengan mereka di social media anda. Alright. So seterusnya, nombor 5. You kena faham, alright, setiap platform lain tujuan. Ini kenapa I betul nombor 5 ni, kenapa ramai orang konten di Instagram dia copy paste dekat TikTok, dekat Facebook, dekat LinkedIn, dekat IG and so on. Right? Sebenarnya kurang tepat. Orang yang masuk TikTok dia lebih nak happiness, mindset dia lebih nak tengok kepada video. Alright? Orang yang pergi ke Instagram banyak nak tengok gambar, banyak nak tengok benda-benda keindahan, kecantikan. Alright? Orang yang pergi kepada LinkedIn, orang yang nak deal business, very corporate, straightforward. I nak just faham, different platforms, different audience. Walaupun audience sama, tapi ada different aims, lain tujuan. Alright? Siapa yang dapat point ini, type nombor 5 dekat ruangan chat room. Alright. This is super important things yang ramai orang tak apply. Thank you Puan Rehan, Puan Linda, Puan Zuriana, Puan Emma, Puan Eza. Okay. Puan, saya dah jam dah. Puan Enas, Puan Su, Puan Hanani, Puan Emma. Okay. Fantastic. Please stay with me. Alright, ada banyak lagi. Nombor 6. Okay. In order to strengthen your brand, okay, you kena sentiasa disukai. Okay. Walaupun you garang, tapi garang you disukai. Walaupun you nampak macam sombong, tetapi sebenarnya you disukai. Sebenarnya you bukan sombong, you malu. Orang you introvert. I faham, tetapi jadi be likable. Contoh macam mana? You sentiasa engage dengan audience you. Muka sombong tak main peranan, tetapi kalau you rajin communicate, orang akan tetap rapat dengan you. Okay? Dan guna pakai dialect you atau ada keywords. Contohlah, siapa yang saya nak bantu? Puan Iza. Puan Iza, Riza's Empire. Do you mind untuk unmute? Saya bantu Puan. Saya dah beritahu. Saya akan bantu sesiapa yang on video dan juga rename nama. Puan Iza buat bisnes apa Puan? Hai, Assalamualaikum. Saya sebenarnya buat a few business. Tapi sekarang ni saya punya fokus adalah clothing, buat muslimah clothing. Okey, lebih kepada muslimah clothing ni lebih kepada perempuan lah. Okey. Ya, saya free hair ini. Okay, tak adalah. Alright, Puan Ima jual apa? Puan Iza jual apa? Paling power produk you. Yang mana hot sell? Actually saya baru je mencuburi. So kita orang sekarang ni tengah buat dress lah. Dress, fantastic. Okay. Yes. So, Puan make sure dalam semua conversation you di social media ada perkataan dress. Okay, contoh I sukalah dress you walaupun dress dia biasa. Dress ni kalau you match dengan warna tudung ni dia akan jadi kontra macam ni tau. Contoh gambar. You attach sekali. Alright? Kenapa ya dunia so cakap dress, orang cuba stalk Facebook you. Lah dia jual dress rupanya. Alright? So that is the connection. Membantu Puan Iza? Yes. Fantastic. Tapi tepukan kepada Puan Iza dahulu. Awesome. Saya akan bantu usahawan yang on video dan juga rename nama anda. Saya nak macam ni lah, ada engagement. Okay, nombor 7. Visibility. Visibility ni, I nak guys faham, ramai orang dia hanya copy paste. Copy paste. Share. Alright? Nak dinamakan visible adalah bila you aktif dan bukannya pasif. You boleh share, tak ada masalah. Alright? You boleh je copy paste, tapi 20% saja dalam aktiviti harian. Kalau contohlah sehari you buat 5 posting. 1 posting sahaja yang you share, yang you copy paste. The rest adalah aktif. Always new content. You buat live atau you greet mereka. Be aktif. Sebab kenapa? I nak tanyalah kat sini, Puan Inas, contoh Puan Inas. Puan Inas, suka tak you bercakap dengan robot? Oh, sure lah, tak ada perasaan. Nak gelak pun, ha. Dah senyap. Okay. So tak best lah, kita nak aktif. Okay. So, thank you so much Puan Inas. I nak cerita pasal personal branding basis. Okay. Ada 3 perkara, kita nak go into detail lah. Okay.
dalam Facebook you guys, dalam Instagram, TikTok, LinkedIn, even WhatsApp. Alright, this is super important. Jangan letak nama panjang sangat. Contoh, nama dia adalah Puan Syah Bana Mauria Linsolot. Contoh, panjang sangat nama. Ini kacukan ni, macam Parsi dengan Bengal. Contoh, I don't know. Alright, terlampau panjang, orang susah nak ingat. Letak 2 perkataan sahaja. Contoh, Puan Enas tadi nama panjangnya apa Puan? Do you want to share? Nur Syahinas. Nur Syahinas, nama panjang. Binti? Binti Muhammad Uzair. Binti Muhammad Uzair. Agak-agak kalau 2 patah perkataan, Puan Enas nak letak apa? Saya biasa letak Inas Uzair. Inas Uzair. Atau Syahinas Uzair. See? Alright, it's very simple, straightforward, orang mudah ingat. Tapi coach, I suka orang panggil Enas saja. Contoh, I suka panggil Enas saja. Dan wajib 2 patah perkataan. Wajib dia bukannya sunat. Dia bukan sunat muakkad, dia wajib. Kalau nak letak 2, letak Puan Enas. Okay, supaya mewakili 2 patah perkataan. Okay, so membantu Puan Enas? Alhamdulillah. Alright, kita bagi tepukan kepada Puan Enas dahulu. Thank you. Dan nama ni, alright, welcome. You kena standard kepada kesemua platform. Contoh, Syahinas Uzair di WhatsApp sama, di Instagram sama, di Facebook sama, di YouTube sama, dekat Business Card sama. Standardize semua platform. Kenapa? Senang individu, klien, usahawan nak stalk you. Kenapa mereka nak stalk you? Tak payah suruh, mereka akan stalk. Mereka nak melayan dia lah. Mereka nak study pasal you. Betul ke Puan Zuriana ni orang Melayu? Contoh, muka ni kacau ni, macam kacau orang Labuan contoh kan. Tak adalah orang Labuan, macam orang, maybe macam orang Afrika ke kan. Tak adalah. So kat sini, betul ke? So dia cuba search nama Puan Zuriana Zaini, Wealth Planner. Betul lah, semua keluar, sharing dia bagus, posting dia bagus. I dah gain trust dekat situ. Alright, tolong tulis dalam buku nota you guys. Trust don't takes time. Trust takes process. Okay, ramai orang cakap, alamak, kepercayaan ni ambil masa lah. No. It takes process. Proses apa yang mereka kena lalui untuk percaya tu? One of it adalah standardization. Bila you nama sama kat semua platform, orang akan mula percaya you. Oh, dia ni bukan scammer, dia ni betul ni. Oh, dia ni genuine. Alright? Boleh Puan Zuriana? Okay, fantastic. Thank you so much Puan Zuriana. Dan nama tu kenalah senang nak pronounce, supaya orang senang nak ingat. Macam ni, Zek, Zuriana Zaini. Okay, saya confused sebab nama kakak dia sama. Okay, Zuriani nama kakak. Puan? Nama kakak you Zuriani kan? Kalau tak silap lah. Okay, Zuriani. Yes, Puan. Zuraini. You Zuraina, kakak dia Zuraini. Okay. Zuraina. Okay. So confuse sedikit. Alright. So kat sini make sure orang senang nak ingat. Okay, nombor 2, tagline. You kena ada tagline. Contoh untuk training my tagline adalah premium training, premium outcome. So kenapa kita nak cerita benda tu? Dia kena represent result tu. Kita memberikan training yang terbaik, for sure. Semua orang nak beri benda yang best. I nak Puan Emma nak bagi produk yang best, Puan Enas nak bagi oilers yang best, Puan Zuraini nak bagi takaful yang best, tetapi result dia gempak tak? Alright? So you kena janjikan something, tapi janganlah over promise. Okay? You kena make sure result tu yang hasil daripada testimoni. Itu pertama. Nombor 2 adalah tagline ni maksimum 8 perkataan, minimum 5 patah perkataan. Okay. Dan language. Okay. Kalau you target orang Melayu, janganlah pakai bahasa Inggeris. I pakai bahasa Inggeris sebab most of my client adalah orang Melayu yang memang akan deal dalam bahasa Inggeris. Sebab tu kita buat bahasa Inggeris. So kalau you target Melayu, guna bahasa Melayu. Kalau you target orang Melayu tapi dia fluent bahasa English, orang bahasa English pula bahasa Inggeris. Okay, so guna pakai English. Okay, dan ketiga hashtag. Hashtag ni mewakili 2 patah perkataan. Autopilot, guru. Alright, kenapa 2 patah perkataan? Dia represent yourself dan represent your result. Okay, dan ayat tu kenalah catchy atau bombastic. Let me help individu dekat sini. Saya nak bantu Puan Linda. Puan Linda dengan kita Puan. Okay, Puan Linda. Agak-agak apa result yang you boleh promise kepada klien?
Atau macam ni, apa result yang selalu you dengar orang cakap pasal you, kalau you cakap pasal you? Macam Linda, Italian Express, selalunya anak suka lebih suka makan sayur. Macam dia punya feedback lah, result dia. Banyak-banyak tu semua memang ada nyatakan, kebanyakan ada nyatakan anak suka makan sayur kan? Dengan mudahkan urusan di dapur. Memudahkan urusan di dapur. Okay. So macam mana, apa yang you nak represent yourself agak-agak? Agak-agak apa? Yang untuk hashtag tu. Betul. Hashtag Linda selalu buat kelebihan pasta tu macam high fiber, veggie tu yang selalu Linda guna dalam Linda punya hashtag. Okay. And then what is your hashtag? Selalu Linda guna macam baby food macam tu. Okay, hashtag you baby food. Selain benda tu? Lagi selalunya Linda guna 5 je tak banyak. Apa dia 5 tu? 5 Italian Express, mixed veggie pasta, baby food, high fiber pasta, lagi satu apa saya guna? Okay. Nak tak I bantu you, Puan Linda? Nak. Okay. So, kat sini you pernah dengar tak perkataan Master Chef? Pernah? I believe semua orang pernah dengar kat sini Master Chef. Kenapa dia pilih Master Chef? Dia sebenarnya represent the result dengan individu tersebut. Alright? Dia sebenarnya master seafood, dia mastery dalam masakan. Siapa yang master? Chef. So Puan Linda, mungkin Puan Linda boleh consider apa yang boleh represent yourself. You nak represent diri sebagai a dealer atau orang yang bantu ibu-ibu. You nak bantu ibu ke nak bantu usahawan? Bantu macam dropshipper ke, bantu consignment ke? Alright? So you boleh pilih dulu kat sini. Sebab macam kenapa tahu? Kalau you guys perasan, you do this practice, dia sebenarnya akan clear out siapa you dan ke mana you. Alright, siapa yang nak dengar satu story? Sila angkat tangan. Alright, fantastic. I found myself autopilot guru selepas 9 tahun mengajar. Alright, selepas 9 tahun mengajar. Alright, I tak terkejut kalau you guys tak dapat the best hashtag, the best words yang boleh represent you guys. Sebab I pun took about 9 years. Okay, tetapi kalau dengan ilmu yang you guys ada dan experience yang you dah expose, okay, you akan mudah untuk dapat result yang represent yourself. Okay, boleh semua? Alright, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Puan Linda dahulu. Thank you. Seterusnya adalah engagement. Okay, dalam social media, dia sama juga dengan di luar social media. Physical dan virtual sebenarnya sama. Konsep virtual, konsep digital, konsep media, alright, diambil daripada dunia luar, offline. Kalau I sebagai YB kawasan, I tak beramah mesra dengan penduduk. I nak tanya, I nak tengok, yes, trusted process Tuan Muhammad Atan. Okay. Cuba tanya dekat ruangan chat room. Kalau I tak beramah mesra dengan rakyat, agak-agak I akan dapat undi ke tidak? Cuba dekat ruangan chat room. Saya nak tengok berapa ramai yang respon saya. Alright, Puan Iza tak, alright, Puan Rehan tak, okay. Kalau I tak beramah mesra sebagai YB, yes, Puan Odi tak, Puan Emma tak, Puan Linda tak, Puan Enas tak, okay. Memang I takkan dapat undi. Alright, memang I takkan dipandang. Sama juga dengan social media. Kalau you nak orang like you punya status, you punya post, nak orang share, nak orang komen, nak orang excited, you kena buat benda ni dulu kepada mereka sebelum you post. Okay. Siapa yang nak bonus kat sini? Alright, type nombor 8 dekat ruangan chat room. Siapa yang nak bonus? Ni saya suka bagi bonus. Okey, Puan Rehan, Puan Hanani, bagus. Okey, Puan Odi, Puan Suzi, Puan Linda, Puan Zuriana, Puan Iza, Puan Suada, Tuan Muhammad, Puan Eza, Puan Enas, fantastic. Puan Amira, thank you so much. Okey. Tolong tulis benda ni, super important. Thank you Puan Ayu. Okey. Pertama adalah kalau you guys main any kind of social media, algoritma dia sama. Ini adalah algoritma. Tolong tulis dulu, apakah itu algoritma? Algoritma adalah human behavioral system. Kata algoritma berubah ni sebenarnya tak. Human behavior yang berubah sebenarnya. Okey, algoritma ni follow perangai manusia je. Okey. Pertama apa yang you kena buat, you kena update dahulu you punya social media apps. Pertama sekali.
This is apa yang I buat setiap kali I bangun je subuh, I bangun je tidur, I buka Google Apps atau Apple App Store, I terus tengok ada tak up to date punya version. I update dahulu. Alright. Nombor 2, selepas update I akan restart balik handphone and I refresh balik selepas update. Nombor 3, sebelum I buka social media, I dah tahu I nak post apa konten I. Oh, hari ni nak greet saja, greet dengan doa. Oh, hari ni I nak greetings dengan bagi tips business marketing. Oh, hari ni I nak buka business, I nak buka social media, I nak post pasal offer yang I nak buat, pasal branding I and so on. You kena tahu tujuan. Nombor 3 adalah tujuan. Nombor 4, dekat newsfeed tu jangan post dulu. Okay, you love atau you like dan komen. Contohlah kat IG, like, comment. Kat Facebook, like, comment. Berapa lama? Set alarm. Nombor 5, set alarm untuk 10 minit saja. Alright? 10 minit ni I like, comment. Laju-laju. Alright? Lagi ramai I dapat like dan komen, dia akan reflect balik pada my posting. Kalau I dapat engage 50 orang, my posting nanti tu akan dapat 50 likes. Kan I cakap sistem karma. Okay, so I dah like saja komen, 10 minit dah berbunyi, I tekan snooze. Biasanya snooze akan dah jadi 5 minit. So bila snooze tu, I clear out my notification. I reply dulu, I ada greet balik mereka dah balas, thank you so much Coach Kimi, morning, hi, morning, semoga dipermudahkan urusan. I just balas balik. Sebab you kena bersosial. Sebab tu nama dia social media. Kalau you just like sahaja tanpa respon balik, dia akan kurang power algorithm you. Okay. So, nombor 5 adalah you kena reply balik, clear notification. Nombor 6 baru post konten tersebut. Okay. Nombor 6 post konten tersebut. Please take note point ni, super important. Saya tak akan share kat mana-mana. Point ke-7, lepas post saja, you sambung balik. Bila you clear out you punya notification, you dah balas semua dan you post, habis dah 5 minit yang snooze tadi, dia akan bunyi lagi sekali dan snooze kembali. Ada lagi additional 5 minit. So balance 5 minit ni I akan engage balik. Buka balik dekat feed, I akan refresh balik, keluar balik new friend yang I belum engage. Like, comment sampai 5 minit. Lepas tu I pergi, dah bila dah snooze balik, I pergi dekat my new post tadi, I balas komen. Morning. Kalau I tak tahu nak balas apa, I just bagi emoji saja. Right? I do this every morning. Right? Dan bila habis 10 minit, campur snooze 5 minit, letak telefon. Jangan sambung lagi. Sebab kenapa? Kalau you sambung, siapa yang kat sini pernah experience kena block dengan Facebook? Benda itulah yang terjadi. Sebab dia ada timing dia. Dia macam time bomb. Right? Cuma ramai orang tak tahu. Okay? Dapat? Ini bonus ni. Okay? I tak share dekat tempat lain. Benefits kalau you guys bersama dengan saya. Siapa yang dapat bonus ni, type nombor 9 dekat ruangan chat room. Alright? Siapa yang masih bersama dengan saya? Thank you Puan Hanani, Puan Eza, Puan Odi, Puan Iza, Puan Rehan, Puan Suzy, Puan Linda, Puan Enas, Tuan Muhammad, Puan Zuriana, Puan Amira, Puan Shah. Fantastic. Alright. Nombor 10 adalah KPI. Dalam bermain aktif di social media, you wajib ada KPI. Kenapa? You kena optimis. Okay? Betul. You main ni, you tak nak stress. Tengok likes kurang, you heartbroken. Tetapi in order to achieve something, you kena ada something yang you kena audit. Alright? Semua orang biasa dengar kan, whatever get measured, get done. Setuju? Setuju tak? Whatever get measured, gets done. Tetapi ramai orang, kantoi pula. Janggut tak ada. Okay? Kantoi pula. Okay. Ramai orang, dia tak ada KPI di mana, dia main buat je. Alright? Dan dia tak tahu benda ni dah siap belum. Tolong tulis saja ni. Whatever get audit, get measured, gets done. Alright, whatever get audit, gets measured, get done. You kena ada KPI. Berapa banyak likes yang you expect pagi ni? Berapa banyak komen yang you expect? Share, views, okay? Dan dalam sesama on weekly basis, you kena tahu berapa ramai peningkatan followers, peningkatan prospek, peningkatan resources. Wajib ada KPI. Alright? Biasa tak dengar mak-mak you guys atau family you guys, husband ke wife ke, ada beritahu, apalah, asyik main social media je, tak bermanfaat. Pernah tak dengar ayat ni? Right? I berbulu je dengar.
Okay, I cakap apa balik tau? Dengan social media ni lah aku dapat duit belanja kau. Okay. Dengan social media ni lah dapat klien, dapat job, dapat sale, dapat income, dapat tanggung bulanan. Orang melihat dari perspektif yang berbeza. It's okay, stick on your target, stick on your objective, your vision. Alright? So, nombor 11 adalah content. Okay. You kena ada pilihan, tetapi pilihan dia hanya 2 maksimum. Contohlah, I suka benda-benda yang inspire dan benda-benda yang funny. I hanya stick kepada 2 jenis ini saja, 2 style ini saja. I takkan campur aduk. I dah inspire dan juga funny, dia baca cerita benda-benda seram. So jangan. Sebab kenapa? Ini adalah brand. Orang akan lupa you. Mana Puan Su yang kelakar ke? Tak, Puan Su ni seram je sebenarnya. Ya ke? I tengok dia ni penyayang je. Dah orang confused. Ini Su lain ni. Oh, Italian. Taklah, dia Kanada. Tiba kan. Okay. So, kat sini, please stick on 2 sahaja. 2 style sahaja. Alright. Seterusnya, nombor 12 adalah content kategori. You tahu business you. Dan you nak bawa ke arah apa? Ke arah parenting, education, history, atau facts, ataupun fiction. Jom kita praktis. Saya nak panggil Puan Rehan. Puan Rehan. Agak-agak kalau macam nombor 11 ni, you nak pilih satu, yang mana agak-agak? Unmute dulu Puan. Okay. Silakan. Nombor 11 more to inspire dengan Okay. Inspire dengan? love mungkin. Okay, inspire dengan love. Kalau contohlah kita ambil inspire. Puan nak inspire bahagian apa? Kategori apa? Educational. Yes, educational. Alright. So, bila you nak inspire bahagian educational, Puan Rehan jual Italian Express, betul? Alright, you jual veggie pasta. So, bila you jual veggie pasta, you kena inspire mak-mak ni semua ke arah education tentang product knowledge, ke arah kelebihan produk, macam produk ni boleh bantu anak mereka, ke arah education. And stick for that for a few time. Dan baru orang akan ingat brand Puan Rehan. Boleh? Alright, fantastic. Kita bagi tepuk kepada Puan Rehan dahulu. Thank you. Seterusnya, nombor 13 adalah tools. I dah tahu I nak into style apa, I dah tahu I nak pilih macam mana punya kategori dan macam mana I nak buat. You boleh spread the information, the education, the content melalui tools, melalui artikel, melalui report, melalui tutorial. Ini cara-cara nak masak veggie pasta contoh. Ini adalah 5 maklumat penting tentang produk baru kami, ada infografik. Poster, alright? This is something dari 2 tau, passive dan aktif. Ingat tak? Passive tadi berapa persen? 20%. Yes, thank you Puan Iza. 20% passive. Yang ini biasanya HQ akan bagi, handout. Material information, Lunabel ada sediakan, Italian Express ada sediakan, YL ada sediakan. Banyak company-company besar macam Takaful, semua ada sediakan. Property, alright, diorang ada sediakan, just copy paste saja. Alright, tu passive 20% je, jangan banyak-banyak. Kalau you buat sehari 5 posting, 1 posting saja yang you buat, yang you share, okay? Selebihnya aktif. You ada buat live, you ada selfie, you ada buat video sedikit, buat story, you ada interview, ada talk show. Yang aktif ni 4 posting. Okay? So, siapa yang dapat idea ini? Type nombor 13 dekat ruangan chat room. Saya tahu berapa ramai dengan saya. Right? Thank you Puan Suzy, Puan Rehan, Puan Iza, okay, Puan Enas, Puan Linda, Puan Amira, Puan Emma, Puan Su, Puan Muhammad, Puan Eza, Puan Ayu, Puan Shah. Fantastic. So, dalam masa you nak posting, coach, asyik posting je bila nak jual. Okay, I nak you guys tulis ayat ni. Social media is not social advertisement. Right? Social media is not social advertisement. Kenapa bukan social advertisement? And tulis point kedua. Sebelum you dapat sale, you kena buat buat apa? Marketing. Right? Tapi kat tengah-tengah ni dia ada satu keadaan, satu perkara yang you wajib buat, iaitu advertising. Sebelum buat selling, you kena buat marketing, kena buat advertising. Right? Dan baru dapat selling. Betul tulis saya tu. Buat 3 kolom, pertama marketing, kedua advertising dan ketiga selling. Ini 3 aktiviti yang you kena buat. Right?
paling awal. Sebelum marketing, apa dia? Sebelum marketing adalah personal branding. Right? So, tolong tulis dalam buku nota you. Personal branding, marketing, advertising, selling. Right? Yang kelima, yang kelima adalah advocating. You can advocate, kena war-warkan kepada klien you supaya klien you war-warkan kepada kenalan mereka. Step ni I tak pernah share lagi kat mana-mana program. Right? Personal branding, marketing, advertising, selling, advocating. Itu 5 proses. Macam mana nak buat? Awareness adalah kategori marketing. Results adalah kategori marketing dan juga advertising. Alright? Promoting kategori advertising dan juga selling. Alright? Tadi dah ada kolom tu kan? 5 kolom tu. So you masukkan poin-poin dekat dalam skrin. Alright? Again, awareness ni kategori marketing. Result kategori marketing, advertising. Promoting kategori advertising dan juga selling. So personal branding macam mana? Personal branding, you cerita pasal diri you. Jangan cerita pasal produk. Alright? Cerita pasal kejayaan you. Okay? Dan promote, advocating. Macam mana advocate? Cerita tentang promote. Ada kolom promote kat situ, bidding, contest. Ajak kawan-kawan you, ajak housemate you. Ajak you punya jiran, join sekali contest kita. You kena advocate. Benda tu. Dapat? Alright, fantastic. Seterusnya. Ini adalah bonus Kalau you nak dapat banyak engagement, banyak likes, banyak komen, banyak share, ada 2 keadaan yang you boleh buat. You boleh share tentang kejayaan you. Alhamdulillah, hari ni I dapat award. Okay, best seller. Hari ni I dapat MDRT. Share achievement tersebut dekat dalam social media. Itu antara high rate. Okay, Alhamdulillah anak saya dapat 80A SPM baru ni. Anak dia belajar apa ni? Okay, dapat banyak A. Alright, share dan confirm high rate. Alhamdulillah, birthday saya yang ke-163. Dah jadi dinosaur dah rupanya. Okay, confirm ramai orang akan wish. Okay, high rate. Tetapi another thing, another column, another section yang akan banyak dapat high rate adalah doa. Semoga dipermudahkan urusan saya nak pergi hospital hari ini. Contoh, akan banyak wish. Alright. Saya doakan bisnes-bisnes usahawan akan terus berkembang hari ini. Amin. Alright. Atau morning, Assalamualaikum. I would like to appreciate my mother. I would like to appreciate my team. Alright, sekian. Dan dia akan dapat banyak rate dekat situ, banyak likes dekat situ. I nak bantu puan, tak ramai lah yang on video. I'm looking someone yang on video tu, saya terus bantu. Okay, Puan Hanani. Puan Hanani, property agent. Puan Hanani boleh unmute yourself. I nak bertanyakan Puan Hanani untuk next things. Okay, macam mana Puan Hanani nak buat soft selling? So, normally, agak-agak Puan Hanani, beli tu, dia punya gambar tu, gambar senyum dan nampak tangan je. Depan sikit Puan Hanani, okey. Puan Hanani, okey. Puan Hanani biasa buat soft selling macam mana? Jual property. Puan? Saya tak dengar suara Puan. Puan Hanani? Okey, audio mungkin tak connected. Alright, tak apa, kita bantu nanti. So, soft selling. Thank you so much Puan Hanani in the advance. Okay. Soft selling, macam mana nak buat? You kena attract people. Alright? You kena attract people. Contohnya, key player. Siapa key player? Tolong tulis dalam buku nota. Key player, contohnya imam masjid. Alright? Contohnya, okay, ketua jabatan. Contohnya, CEO, founder, director. Alright? Contohnya, ketua JMB. Okay, contohnya, okay, orang yang paling famous dekat tempat you. Yang paling famous tu kategori influencer. Lupa pula. Key player yang tadi tu. Alright, influencer, orang yang paling famous kat kawasan you. Alright, influencer, siapa lagi? Ustazah, itu influencer. Okay, siapa lagi influencer? Alright, yes, influencer lah dekat social media. Alright, orang yang boleh influence people. Okey, siapa lagi? Contoh adalah selebriti. Penyanyi ke, pelakon ke? Okey? Yes, thank you so much Tuan Muhammad. Dia tulis balik nota tadi, baru perasan. Thank you so much. Okey. So, nombor 16, you kena attract dahulu. Kenapa kena attract? Okey, I nak sambung sikit. Tolong tulis, bonus I nak bagi. Sebelum you nak deliver intention, you kena dapatkan
attention. Belum you nak bagi tahu tujuan you, niat you kena dapatkan fokus, attention mereka. Sebelum you dapatkan attention mereka, you kena dapatkan attraction. Dia macam ni tau, saya bagi contoh kepada you guys. Okay, saya akan stop sharing, saya nak tengok muka you guys. You guys dengar ni dulu. Mari, 3-10. Biasa dengar tak benda ni? Benda ni ada dekat pasar malam, pasar-pasar lama lah. Pasar village grocer tak ada. Okay, Lotus tak buat macam ni. Okay, ni pasar-pasar kampung. Mari, akak tudung biru tu. Mari kak. Muka comel tapi mulut kena comel. Rasa buah saya. Rambutan ni manis. Contoh. Right? So, contoh lain saya pernah dengar dekat dekat Uptown. This Chinese guy. Very powerful lah this guy. I tengah jalan dengan my mom, saja makan malam. Dia tahu my mom usah-usah pokok tu. Dia jual pokok. Dia jual landscape punya items lah. My mom tengok-tengok pokok. Kak, mari. Datang sini. Hari ni je saya bagi tengok free. Hari lain saya charge. Alright. Kemain tengok pun dia charge. Okay. So, kat sini kita terus attract. Macam, okay. Terus datang. Walaupun macam segan-segan. Okay. Apa yang saya nak sampaikan adalah you kena attract pandangan manusia. Yang jual takaful dalam Malaysia ramai tak? Ramai sangat. You kena attract supaya mereka pandang you dulu sebelum mereka fokus pada you. Dan baru you nyatakan niat you. Yang menjadi tak cantik. Macam tadi sebelum kita start ada soalan daripada Puan Afifah kalau tak silap. Okay? Ada soalan tadi tu, kenapa klien saya macam tak fokus kat saya, tak bagi dia blue tick, dia tak respon sebab orang tu tak pandang you mungkin atau dia tak fokus pada you. Okay, you kena faham dia punya konsep ni dulu. Okay, setakat ni dapat semua? Right, fantastic. So, boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh. Oi, 2 orang je. Saya PM je lah 2 orang ni. Okay. Thank you. Nombor 17 adalah you kena provoke. Okay, provoke ni macam mana? You kena cerita pain point. You kena cerita kelemahan dan juga negativity. Kenapa? Hanya untuk create urgency. You dah dapat attraction, you dah dapat attention, bila nak cerita intention. Right? Please, hari ni je saya offer untuk siapa yang nak kulit cerah dengan Lunabel. Hari ni saja saya offer untuk datang jumpa you, permudahkan urusan takaful you, medical you, life insurance you. Alright, you create urgency. Ingat masukkan pain point, weaknesses, negativity sebelum accident berlaku yang you tak expect, yang Allah dah susun untuk you. Contoh, sebelum you jadi kusam untuk orang maki you, untuk orang kutuk you, tak adalah cakap itu tu bombastik sangat tu. Okay, you gunalah ayat-ayat yang slightly dia bukanlah menyakitkan hati orang. Alright, tetapi sebenarnya tujuan provoke, tolong tulis dalam buku nota guys. Tujuan provoke ni adalah untuk memberi awareness. Okay? Untuk memberi awareness. Sebab otak manusia kadang-kadang dia akan ambil endah. Alright? Dia akan relax kalau dia tak dengar benda yang menakutkan. Alright? Kalau dia tak dengar benda yang menakutkan. Alright? Terpaksa babai jiran lalu. Dia memang selebriti sikit. Okay? Social. Orang lalu je babai, orang lalu senyum. Okay? Walaupun tengah mengajar. Alright, so kat sini you kena provoke untuk bagi awareness supaya orang aware, orang alert, orang fokus dengan impact. Dapat? Alright, nampak tekun lah you guys menulis. Jangan main telefon tau. Alright. So kat sini nombor 18, advocate. Okay, advocate ni adalah sebenarnya dia macam ni tau. You tunggu bisnes datang kepada you. Alright. Ada platform yang you boleh advocate. Kalau nak cerita platform, ini bahagian ni platform. Okay? Contohnya platform marketplace, FB Ads, Messenger. Platform ni yang you boleh run ads atau you set the system dan dia akan buatkan klien datang sendiri. Tapi I nak beri peringatan, chances untuk menjual di sini sangat rendah. Kenapa? Marketplace dia dah kurang sikit kecuali you bayar. Ni kenapa rendah? Sebab you tak ada budget yang besar. Marketplace kalau you pakai budget, you pakai ada capital, you letak ads dan dia akan mudah untuk dapat sale. Tapi FB Ads, kalau you nak convert into sales, right? Jangan terkejut algoritma sekarang dah berubah sedikit.
Siapa yang pakai FB Ads? Saya nak tengok kat sini dulu. Siapa yang pakai FB Ads? Ada ke? Tak ada Alright. Kalau you guys ada pakai FB Ads, banyakkan fokus FB Ads untuk marketing. Alright. Which is marketing adalah benda yang no return. I nak you faham. Sebab tu ramai orang buat zero cost marketing. Sebab dia alert, dia tak ada return. Sebab tu dia spend zero cost. Alright. Orang yang ada fikiran jauh, ada vision, ada target, dia akan letak budget pada marketing. Sebab kenapa? Marketing adalah benda awareness. You menyampaikan maklumat. Okey, tolong tulis dalam buku nota you guys. Apakah itu marketing? Marketing adalah penyampaian, pemberitahuan, pemakluman. Apa yang you nak maklumkan? Apa yang you nak sampaikan? Alright, benda tu tak ada return. Orang hanya akan faham, itu saja. Orang akan alert, itu saja. Orang akan take note, itu saja. Alright? Dan bila marketing, kenapa you letak budget? Supaya bukannya 3-4 orang yang tahu. Supaya 15,000 orang tahu. 82,000 orang tahu. Sebab kenapa? Pernah dengar tak funnel? Sales funnels. Pernah dengar? Alright? Kita dapat klien yang ciput, yang sikit. Sebab yang tahu pasal kita sedikit. Yang tahu, yang alert pasal produk kita sedikit. So bila you besarkan funnel tersebut, chances untuk ramai klien sangat tinggi. Macam mana nak besarkan funnel? Letak ads pada marketing. Dapat? Baru terfikir kan, patutlah aku dapat 80,000 je klien semalam. 80,000 tu banyak kak. Okay. So, dapat? So, tak payahlah berbisik macam saya. Okay, thank you so much. So, let's continue. Okay. Nombor 18 adalah advocate dan nombor 19 adalah promote. Okay. Bila you nak promote, jangan promote by yourself. Right, sebab kenapa? Kita bukanlah selebriti. Macam I bukanlah selebriti, for sure lah. Muka je macam Aaron Aziz. Okay, tapi kampung mana tak tahulah. Alright, you guys mungkin selebriti, tetapi perlukan bantuan pihak kedua. Nombor 19 ni, promote ni, I nak you guys pakai kekuatan individu kedua. Second party. Okay, untuk menyatakan kekuatan you dan disokong oleh individu tersebut. Right? Ramai orang cuba promote untuk diri dia sendiri dan tak laku, orang tak pandang dan kecil hati. Dia perlukan strategi. Okay, iaitu strategi credibility. Credibility ni apa? You kena tunjukkan talent you punya skill, you punya result. Okay, kenapa kena ada individu kedua? Supaya individu kedua mengiyakan perkara tersebut. Okay, kalau you buat sendiri, show off lah tu. Okay, suara sengau-sengau nak kutuk orang. Okay, kau pun sama. Okay, pakai individu kedua. Okay, kalau tak ada artis, telefonlah saya, insya-Allah. Okay, tapi chance dia lain sikit lah. Okay, tak adalah. Anyway, nombor 20. Okay, nombor 20 adalah create. Dalam social media, you boleh create opportunity. Okay, opportunity apa? Ada 3 jenis opportunity. Pertama, untuk keadaan sekarang. Okay, untuk keadaan sekarang. Kedua adalah untuk kolaborasi. Dan ketiga adalah untuk future. Okay, ada 3 jenis collaboration. Okay, saja saya nak tengok siapa yang nak berborak dengan saya tadi. Okay, so saya dah appoint Puan Odi. Maybe Puan Odi boleh bantu saya in case dia mungkin tak perasan ter-unmute ke. Kalau ada dengar suara-suara untuk bertekak tu, sila unmute. Okay, so opportunity dalam social media, I akan mencari opportunity. Opportunity macam mana? Pertama, okay, mungkin you guys nak tulis untuk you guys follow. Pertama, opportunity untuk berkolaborasi dengan 3 jenis kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok ilmuwan. Alright, tolong tulis dalam buku kita guys. Kelompok pertama adalah kelompok ilmuwan. Kelompok kedua adalah kelompok berpangkat. Okay, datuk, datin, doktor. Alright. Kelompok ketiga adalah kelompok selebriti. Okay, I cuba cari peluang berkolaborasi dengan mereka. In terms of what? Tak tahu lah, nak buat branding ke, buat marketing ke, buat advertising ke, buat advocating ke, buat selling ke. Boleh guna pakai 3 kelompok ni. Okay, strategi ini saya namakan strategi parasit. Okay, strategi ini saya namakan strategi parasit. Parasit sebenarnya you menumpang
popularity orang lain. Tapi it totally works. Okay, cubalah buat nanti. Okay, kan? Kalau you guys nak macam poyo pula offer ni. Kalau you nak tumpah popularity I, beritahu lah. Tak adalah. Kalau you nak berkolaborasi dengan I, beritahu. Alright? Mungkin I boleh bantu. Contohlah macam, siapa nak saya bantu kat sini? Saya nampak Puan Emma siap macam ni . Okay? So Puan Emma, kalau you nak I collaborate dengan you, just beritahu. Mungkin I boleh share in terms of business. Dan dalam masa sama you selit-selit lah pasal produk you. Macam mana nak buat bisnes dengan Luna Bell, macam mana nak jadi agent dekat Singapore and so on. Just collaborate. Alright, should be no problem. Boleh Puan Emma? Kita PM tepi nanti. Harga dia Singapore dollar lah. Tak adalah. Ini tak adalah. Ini just bantu-bantu je. Okay. I memang normally ada buat juga dengan my students. Kalau ada lapang selapang, I akan buat. Okay. Cuma you guys kena minta lah. Kalau minta, I bagilah. Okay. Tak ada charge pun. Alright. Seterusnya, nombor 21. You kena guna pakai social media untuk grow you punya business. Okay. In terms of what, ada dua jenis. Macam mana nak grow? You grow relationship atau you grow you punya resources. Okay. Relationship dengan resources, apakah beza dia? Relationship ni lebih kepada orang yang ada authority. Tolong tulis dalam buku nota you. Right? Nombor 2, resources juga adalah orang yang ada authority. Okay. Apa beza dia? Relationship ni adalah individu yang kalau you berkawan dengan dia, dia boleh advocate pasal business you dan orang lain akan terpengaruh. Dia ni, doktor ni memang bos aku ni. Doktor kata betul, betulnya. Orang akan terpengaruh dengan dia. Nombor 2, resources. Macam tadi pegawai bank. I berkawan dengan pegawai bank supaya memudahkan urusan bank I. I berkawan dengan pegawai SSM supaya tak ada masalah. I berkawan dengan lembaga LHDN supaya I tak takut nanti. Okay. So, I cari resources tersebut untuk berkawan. Okay. Dapat semua? Kalau dapat type nombor 21 dekat ruangan chat room. Saya tahu berapa ramai dengan saya. Thank you Puan Amira. Okay. Puan Rehan, Puan Susiana, Puan Linda, Puan Iza, Puan Enas, Puan Su, Puan Eza, Puan Atan, Puan Atan pula, Tuan Muhammad. Sebut nama bapak dia pula, sorry. Puan Zuriani. Okay. So, sebab Tuan Muhammad ni aktif. Dia perempuan, saya tak perasan dia lelaki. Tahu dia cermin mata je. Okay, minta maaf Tuan Muhammad. Alright. Nombor 22 adalah karma. Alright. You kena tunjukkan siapa klien you. Waktu ni you kena show off. Okay. Show off ni untuk tujuan mendapatkan semula klien. Bukan nak riak, bukan nak takabur. Tidaklah. Kita bukan ni ke arah benda tu. Okay. You kena show off supaya dapat balik pelanggan-pelanggan tersebut. Dia, I tak nak pelanggan tapi I nak jadi kawan. Okay. You nak berkawan dengan selebriti, you kena tunjuk siapa kawan selebriti you. That's the karma concept. That is algorithm. Nombor 23. Alright. You kena interview. Contoh macam tadi, Puan Emma nak collaborate dengan Kimi Abdullah. So kita buat interview session. Coach, macam mana nak menjual dekat Chinese? Alright, this is the behavioral untuk orang Chinese. This is the keywords. This is the selling point. So kita akan bantu mereka kat sini. Contohlah Puan Emma, saya nak tanya, kalau dekat Singapore you selalu jual kepada bangsa apa? Melayu, Chinese, India, Pak Saleh? Sorry? Tak dengar suara Puan Emma. You tak connecting idea. Ramai dekat Chinese okay, ramai dekat Chinese. So you kena buat sesi interview dengan I. Okay, macam mana nak dapatkan pelanggan-pelanggan Chinese? So kita masukkan business technical point dekat situ. Tapi dia towards ke arah penjualan. Dia towards ke arah recruiting. Contoh. Okay. Semoga membantu Puan Emma. Alright, nombor 24 adalah social networks. Okay. Kita usahawan. Usahawan, kita tulis dalam buku nota you. Yang menjanjikan sales adalah bila you buat advertising. Alright. Yang menjanjikan business you grow adalah networks. Alright. Nak grow, you boleh buat business. Sorang-sorang tak ada hal. Alright. Tetapi in terms of growing, you perlukan networks. You perlukan circle untuk grow. Okay. Please find out siapa network you dekat social media. And, okay, I nak offer you guys. Bila nak cerita networks ni, kita ada satu corporate meeting. Okay, yang ini sebenarnya macam Elite Ventures. Elite Ventures, no worries. Okay, Elite Ventures semua kita akan masukkan you dalam ni supaya you dapat berkenalan dengan CEO, datuk-datuk, datin-datin untuk grow you punya business. This is super important. I tak offer kepada semua orang program-program macam ni. Okay, I hanya offer orang yang genuinely ada business
dan memang hardcore buat bisnes. Sebab kenapa? I nak expose my network. Alright, so kalau you nak my network, you nak my kenalan, you nak I kenalkan bisnes you kepada my business colleagues, then you have to participate dalam program yang saya nak nyatakan ini. Alright, please pick up your phone and scan QR code ini. Sesi ni, I just nak maklumkan kepada you guys, ini adalah physical event. Alright, yang akan berlaku dekat Bangi Golf Resort. Alright, kalau you guys jauh, you kena travel. Sebab kenapa I nak you guys faham, you nak jumpa usahawan. Okay, you kena cari ruang. Tak adalah. You nak jumpa usahawan, you kena cari peluang. Peluang akan selalu ada. Tapi ingat peluang yang sama takkan datang kali kedua. Alright? I takkan offer benda ni kepada semua orang. Kalau macam Puan Emma nak datang, you kena drive lah dari Singapura ke Bangi. Okay? Program ni hari Khamis, 7 hari bulan 7. Okay? 9 pagi sampai 1 tengah hari. This is physical event. RM30 registration. Tak ada apalah, just macam makan ke apa. I pun tak sure RM30 ke apa. I will let you know. Tapi apa fokus kita nak ke arah mana ni? Pertama, alright, I nak you dapat the networks. Kenapa I nak you dapat opportunity untuk buat business? Ada dua jenis network yang you bakal dapat dalam ni. Pertama adalah resources. Oh, I nak cari kabel dalam Malaysia untuk settle my, I don't know lah kalau you ada masalah tu. Alright. Nombor dua, I nak go ke Indonesia. I need someone yang power, yang tahu seluk-beluk bisnes kat sana. You boleh find out dalam my community. And kita ada 63 orang usahawan dan insyaAllah 7 hari bulan 7 ni I predict ada 100 orang yang hadir. So bila 100 orang hadir, I nak offer pada you guys ni, pertama, wajib pakai corporate kalau nak orang pandang you tinggi. Nombor 2, ada business card. Alright. Nombor 3, you kena tahu siapa yang you nak target dan macam mana mereka ni boleh kembangkan bisnes you. Alright, you boleh scan dulu QR code ni dan dia akan masuk dalam WhatsApp group. I akan bantu selebih kat sana. I nak 8 orang saja. Alright, dan dalam sesi ni, bonus I akan buat business presentation. Ini bonus. Sebab kenapa I nak invite? Pertama, I nak you guys dapat network lah. Nombor 2, I buat business presentation dan I nak tengok macam mana I buat supaya you boleh follow my step. Lepas tu, coach, mana slideshow coach tadi? I nak follow boleh untuk my business, I akan bagi pada you. Nah, ini bonus lah I nak bagi. I tak offer. Last I offer bulan 2 awal tahun. Ni dah bulan 6. Lama gila I tak offer. So terpulanglah pada you guys. Anyway, nombor 25. Building relationship. Ada dua jenis kelompok. Pertama, jadikan mereka ni BFF. You berkawan rapat dengan dia. You bina relationship dengan dia without any intention. Hanya nak berkawan. Nombor 2 adalah you jadikan mereka idol. Ini bonus kepada Puan Odi. Mana Puan Odi? Puan Odi? Oh, Puan Odi. Hai Puan Odi. Bonus kepada Puan Odi dalam Elite Venture, ni man of the match, selalu hadir, dia tunjukkan video, dia selalu engage, kita bagi bonus. Puan Odi, saya nak you guys, boleh tak kita bagi tepukan kepada Puan Odi dahulu? Puan Odi dia aktif. So I suka orang aktif, I bawa Puan Odi jumpa dengan seorang sales master Shifu hari Rabu next week. I dah beritahu pagi tadi. Ni I bawa sebab you perform. So you akan belajar banyak international punya sales skill. Kita jumpa hari Rabu nanti. Alright. I jadikan this guy sebagai idol. Dan I nak orang yang dalam circle I ni impacted, dapat hasil yang sama macam I dapat. Okay. So nombor 26, ini adalah cara you nak dapatkan duit daripada prospect you, daripada followers you, daripada strangers, daripada friends dekat social media you. Dia bermula dengan strangers. You kena faham the process. Macam personal branding, marketing, advertising, selling, advocating. Manusia ni ada kelompok yang akan bertukar mindset. Daripada strangers, tak kenal you, dia jadi follower you, dia minat dengan content you, dia minat dengan you punya sharing. Dari followers, you target mereka, jadikan leads, jadikan mereka prospect, jadikan mereka client, jadikan mereka regular customer and so on. Right? Resources is the ending goal. Jadikan mereka ni adalah orang yang mampu bantu business you in future. Okay, that is how you monetize them. Alright. Seterusnya adalah power team. Power team ni sebenarnya, siapa nak saya bagi contoh dekat sini, power team. Sebelum tu, kita dah pukul 11-12 minit. You guys masih okay dengan saya? Saya nak bagi banyak sekali knowledge. Okay, banyak sangat nak bagi ni. Okay. Pertama, power team. Saya nak panggil Tuan Muhammad bin Atan. Tuan Muhammad ni aktif. Tuan Muhammad dekat situ, Tuan? Ada. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Tuan Muhammad. Tuan Muhammad, do you want to switch on video? Orang nak tengok mana Tuan Muhammad ni. Tuan Muhammad ada kat situ. Saya tak pakai baju. Okey tuan, tak apa. Kita jangan tunjukkan six-pack kita lah. Saya pun kadang segan. Right. Tuan Muhammad, saya nak tanya. Tuan Muhammad selalu kalau jual rumah, Tuan Muhammad jual dekat kelompok macam mana? Yang baru kahwin atau yang single atau yang dah ada anak dua? Tuan Muhammad? Tuan Muhammad? Saya tak ada targeted audience. Saya jual apa yang diarahkan, jual property. Saya main terus hantar WhatsApp kat semua kontak-kontak saya. Tak ada targeted. Okey, tak apa. Boleh tak saya bantu tuan? Ini yang best ni, kita boleh bantu you guys. Boleh tak saya bantu Tuan Muhammad? Boleh. Yeah. Okey. Kita ambil contoh macam ni lah. Tuan Muhammad nak menjual rumah kepada manager-manager muda. Siapakah manager muda? Kenapa nak manager? Sebab level tu gaji mereka at least 5,000, 8,000 sebulan. Kemampuan mereka nak beli rumah besar, rumah 2 tingkat, rumah semi ada. Dan bila rumah tu besar, berjumlah besar, komisen pun besar. So Tuan Muhammad mesti dah clear pasal tu. Tetapi macam mana nak menguatkan lagi strategi power team, strategi sales dalam social media. Alright, this is the way. You guys please listen carefully. This is super important. Tuan Muhammad nak target manager muda. Kita ambil lah engineer, golongan engineer, TNB engineer ke, Indah Hotel punya engineer ke, any kind of engineer. Tapi engineer muda yang baru berkahwin. Tuan Muhammad dapatkan dulu 5 engineer muda yang baru berkahwin. Dan Tuan Muhammad pergi dekat Puan Zuraina. Puan Zuraina buat takaful. Puan Zuraina juga ada engineer muda, alright, yang baru berkahwin. Alright. Puan Zuraina jual takaful. Alright. Tuan Muhammad jual property. Dia tak clash in terms of selling punya produk. Tetapi mereka boleh bertukar pelanggan. Sebab Puan Zuraina nak juga pelanggan muda yang kaya. Dan Tuan Muhammad pun nak pelanggan muda yang kaya. So you dapatkan 5, minta Puan Zuraina 5 juga. So you tukar. Itu nama dia power team. Right? Dapat Tuan Muhammad? Ya. Dapat. So lepas ni bolehlah jumpa Puan Zuraina. Okay. So you guys tolonglah berinteraksi dan dapatkan hasil dengan you guys supaya saya charge 5% pun cukup lah. Tiba kan nak ada commission juga. Alright. So terpulanglah pada you guys. This is very great idea. Kita dah pernah cuba and this is international level punya skill. Please apply. Boleh? Ya, okay. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. So seterusnya adalah contact sphere. Ini nama dia business collaboration lah. Okay. Bila you dah dekat social media, you dah berkenalan dengan orang-orang yang hebat ni dan you nak collaborate. Okay, saya nak panggil siapa Saya nak panggil Puan Linda. Saya nak panggil Puan Su. Saya nak panggil Puan Emma. Saya nak panggil Puan Iza. Okay. Puan Su, Puan Emma, Puan Iza. Okay. Please unmute terus. Okay. You guys nak berkolaborasi. Puan Iza jual dress. Puan Emma jual suplemen. Puan Su jual makanan baby. So bila tengok macam ni, you boleh target ke arah ibu muda. You kena tahu dulu. Bila nak buat power team, nak buat collaboration, you kena tahu siapa klien ni. Macam tadi dengan Tuan Muhammad dan juga Puan Zuraina, saya pun mulakan dengan klien. Saya tak cari dulu siapa yang boleh collaborate. Saya cari klien dahulu. Sebab kenapa? Dalam bisnes, orang tulis 2 perkara ni. Dalam bisnes, it's not about supply dan juga demand. Dalam bisnes, it's all about demand dan supply. Kita selalu salah faham, kita supply dahulu, baru cari demand. Dalam bisnes, kita kena ada demand dulu. Siapa yang nak dulu dan baru supply. Alright. So Puan Su, Puan Emma dan juga Puan Iza, bila you tengok, macam mana I nak collaborate dengan Puan Iza, Puan Emma dengan Puan Su Puan Iza dress, Puan Emma supplement beauty dan juga Puan Su makanan. Okey, kita boleh brainstorm bertiga, kita nak kejar satu kelompok pelanggan ni, satu kelompok leads ni. Leads ni adalah ibu muda anak satu yang baru bersalin.
Yang dalam pantang, lebih mudah macam tu. Supaya dalam pantang dia masih boleh dress up untuk pergi klinik buat medical check up, tapi dalam masa sama dia boleh kurangkan kusam bersalin muka dan baby tersebut ada dapat makan. Alright, so you collaborate untuk package up you punya business together, bertiga kepada individu tersebut. Itu collaboration yang you perlu buat. Alright, kenapa kena buat bertiga? Supaya Puan Iza, Puan Emma dan Puan Su dapat spread the marketing ke platform masing-masing. Kalau Puan Iza ada 3,000 existing customer, Puan Emma dekat Singapura ada 12,000 orang, Puan Su ada 28,000 orang. Bayangkan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu you punya sale. This is how collaboration works. Dapat? Alright. Tapi ingat bila collaborate, you guys business owner, masing-masing ada kepala. Alright. Yang tak ada sabar. Okay, kena sabar. Okay, sabar. Okay. Sorry? Dengar tak? Dengar. Baru dengar. Okay. So dia kena sabar. Alright. Sebab kenapa? Sabar tu. Okay. So bila tak sabar, dia akan memecahkan silaturahim tu. So kena sentiasa sabar. Biasalah manusia. Okay. Ada yang nak laju, ada yang nak banyak, ada yang nak tinggi. Super normal. Alright. Seterusnya, nombor 29. Semua nampak my screen? Nampak? Okey, nombor 29, di dalam social media, ada satu aktiviti dinamakan MAM, iaitu Marketing of Management. Tolong tulis dalam buku nota guys. Ada satu lagi aktiviti daripada MAM, Marketing of Management. Marketing of Management ni penting kalau you nak grow you punya staff, kalau you nak tambah agent you. Alright? Dia penting juga untuk apa? Normally MAM ni I akan buat dua. Satu untuk staff, satu untuk agent. Tetapi ada perkara lain you boleh buat, iaitu you boleh buat apa? You boleh cari investor di dalam social media. You boleh cari sponsor di dalam social media. Right? Macam mana nak buat? Itu gunanya personal brand dan itu gunanya MOM, Marketing of Management. You kena maklumkan, alhamdulillah kita dah dapat buka office baru. Kita dah dapat 30 pekerja sekarang. Kita punya billboard dah siap. Itu semua Marketing of Management. Pilih investor dan juga sponsor tengok, baguslah bisnes dia makin berkembang. Baguslah Puan Enas dah boleh jual dekat Thailand, dah boleh jual dekat Filipina. Orang akan yakin. Dan bila you ask, you minta, Tuan Haji, kita nak grow lagi Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji sponsor dalam lebih kurang dalam 500,000 je. 500,000 sponsor tu no return Alright. So dia akan say yes kalau dia yakin dengan you punya personal growth, you punya business growth, you punya team growth. Tolong tulis dalam buku nota guys. Okay, this is super important. You kena maklumkan perkembangan you. Okay, dia bukan kembang badan je kembang bisnes pun kena beritahu. Okay, so kembang badan jangan beritahu. Okay, sebab nanti Puan Iza up sales. Okay, tak adalah. Nombor 30, expand your business. Bila dah cakap tadi sponsor, investor, funder. Alright, you boleh dapat item ke-30 ni hanya kalau you minta. Okay, macam mana cara nak minta? Ni yang kita nak bantu ni. Ini I nak tanya you guys, pernah tak korang diajar untuk mendalami skill funder, investor dan juga sponsor? Siapa yang pernah? Mana-mana training you guys pernah belajar benda ni? Tak ada Okay, ini cara dia. Dia bermula dengan mulut you. Okay, bermula dengan mulut you. Investor, okay, tolong tulis investor, funder, sponsor. 3 kelompok berbeza. I nak you guys faham dulu kelompok ni. Funder, normally dia bagi duit kat you, tapi dia tak mengharapkan pulangan duit. Dia mengharapkan pulangan lain. Okay? Dia mengharapkan mungkin collaboration, dia mungkin mengharapkan mental support, dia mungkin mengharapkan relationship support, dia mengharapkan benda lain. Investor, bila dia letak duit, dia letak 10,000, dia mengharapkan commission, dia mengharapkan royalty, dia mengharapkan dividen, dia mengharapkan pulangan duit. Okay? Sponsor, dia mengharapkan pulangan branding, mengharapkan pulangan marketing.
Terima kasih kepada Puan Emma yang sponsor dari Singapore. So whoever usahawan yang dari Singapore, please contact Puan Emma kalau you nak grow business dalam bidang jamu contoh. Okay, kita nak you guys contact Puan Odi kalau you nak sama-sama develop you punya skill set dalam business untuk Elite Ventures. You boleh contact Puan Eza kalau you nak sama-sama develop business you di Cyberjaya, di Putrajaya. Alright, you boleh contact di Semenyi and so on. So that is sponsor, dia mengharapkan pulangan lain. Okay, setakat ni dapat? Dapat ke dapat? Dapat. Alright, fantastic. I nak you guys faham knowledge ni yang develop you punya karakter. Alright, fantastic Tuan Muhammad. Lagi tinggi knowledge you, lagi rendah ego you sebenarnya. Alright, tapi jangan you terkesan. Dalam Islam dia ada cakap apa tahu? Ada orang belajar untuk apa? Untuk menyatakan kau salah. Sebab aku dah belajar. Dia ada kelompok kedua. Aku dah belajar, aku nak compete dengan kau. Alright? Ada orang dia dah belajar, dia nak agung-agungkan diri dia. Itu 3 jenis kelompok yang tak patut you contohi. Alright? Bila you lagi banyak ilmu, karakter you lagi power untuk orang respectnya. Alright? Dan ada satu ayat ni, tolong tulis dalam buku nota you. I suka ayat Bruce Lee. Ayat dia adalah be water. Okay, be a water. Jadi air. Right? Bila letak dalam gelas, dia jadi gelas. Bila letak dalam botol, dia jadi botol. Bila air ni letak atas meja, dia jadi flat. Maksudnya, you flexible sebagai usahawan. Yes, betul Tuan Muhammad. You flexible. Orang hentam you steady. Orang puji you steady. Orang idolakan you steady. Alright, you follow keadaan tersebut. Sebab ramai orang bila kena hentam, mana ada engkau lah, mana ada aku, kau ni tak baik lah. Dia respons benda yang tak best. Sabar nama dia. Okay, so you kena be a water. Alright, siapa yang dapat mesej saya, sila angkat tangan. Alright, fantastic. Nak sambung lagi ke? Yes. Nak lagi? You guys ni mentang-mentang hari Sabtu tak ada kerja ke? Okay. Macam marah pula kan. Tak adalah, tanya je. Sebab kenapa saya tanya? Okay. Sebab sesi ni dah habis. Alright. So jom ambil gambar. Switch on your camera. Okay. Dia boleh sambung. Okay, nanti saya cerita bonus. Okay. Switch on camera dulu. Kita nak ambil gambar dulu. Kita ada Tuan Zaimi, Puan Ayu, Puan Junaida, Puan Syah, Puan Suziana, Puan Maria, Puan Eza, Puan Hafiza, Puan Amira, Puan Jawahir, Puan Liana, Cik Dia, Tuan Wira Arif, fantastic on video. Okay, fantastic. So please switch on video. Saya nak ambil gambar anda. Okay, smile. Mana Puan Iza? Okay, timbul pun. Okay, 1, 2, 3. Sekejap, kita ada lagi 80 page. 1, 2, 3. Sekejap, lagi 1. Okay, ni special untuk saya sikit lah. 1, 2, 3. Okay, so I nak you guys faham. Social media percuma. So bila percuma, guna pakailah. Alright, you sibuk nak bayar billboard, sibuk nak bayar newspaper, benda yang free tak nak pakai. Alright, guna pakai platform ni sebaik mungkin. Boleh? Alright, fantastic. Saya nak you guys bagi tepukan kepada diri anda yang hadir pada sesi hari ini. Thank you so much. Okay, so sesi kita sudah tamat. Alright, I predict lebih kurang dalam 11.30 habis. Alhamdulillah. Okay, siapa yang nak bersurai, saya izinkan untuk anda bersurai. Mungkin ada agenda lain, ada meeting lain untuk you go on. Okay, tetapi barcode, okay, barcode taksi tak ada. Astagfirullahaladzim. Tadi, okay, so bila pula ke bawah taksi. Okay, so nanti saya akan share dalam WhatsApp group untuk saya pemudahkan urusan you guys. Tetapi siapa yang nak stay, saya open sesi Q&A. Sesi ni normally saya akan share strategi lah. Okay, bergantung kepada situasi anda. Alright, thank you Puan Zuraina. So, siapa nak tanya soalan, boleh sila tanyakan soalan. Ingat siapa yang tanya soalan, pahala dia lagi besar. Sebab kenapa? Based on you punya situation, you punya issue, you punya question, orang lain dapat manfaat strategi, solutions. Alright, so please tanyakan soalan. Silakan. Yang berebut. Yes, Puan Rehan. Nampak. Dia dah teruja. Silakan Puan Rehan, soalan. Okey, Rehan nak tanya, macam kalau Rehan post
coach kata be water kan, Bruce Lee kata. Mm-mm. So macam contoh kalau orang puji kita relax, kita steady kan. So macam Rehan nak react kalau Rehan post achievement, lepas tu orang post macam hebat lah. Macam ni kita nak react humbly, macam tu lah cara. Okay, good question Puan Rehan. Bila orang puji you, alhamdulillah ini semua pinjaman. Right? The way you respond balik yang membuatkan orang akan berfikir pasal you. Contoh, yang membuatkan orang fikir you riak ataupun humble adalah macam mana you respond. Oh biasa dah ni, dulu lagi power. Contohlah you respond macam tu. Itu nama dia riak takabur show off. Okay, dia package terus. Okay. You balas apa tau? Alhamdulillah rezeki. Contoh, alhamdulillah ini pinjaman je. Ini sementara je. Dah lah bagus. Lepas tu humbling pula. Oh tipe humbling. Teruk grammar. Humble pula tu. Idola lah. Faham tak? Respons you yang membuatkan dia cerita Puan Rehan dekat orang lain. You know what? I know this lady dia pernah dapat achievement macam ni tau. You know what? You try lah tengok Facebook dia. Itu macam mana orang idolakan dia. Okay? So you can try. Membantu? Membantu. Thank you coach. Thank you. Alright, soalan seterusnya. Silakan. Siapa yang nak tanya soalan? Elite Ventures mana Elite Ventures? Puan Odi, Puan Suzy, Puan Eza, Puan Maria. Silakan soalan. Kalau nak tanya lain pun silakan. Kita nak open ni. Kita open soalan sampai 11.40 je lah boleh. Okay. Cik Dia pun ada. Yes, Cik Dia soalan. Okay. Open now. Puan Iza silakan. Just unmute je. Kalau tak perasan. Silakan. Saya nak tanya sebab saya ni baru bermula kan. Baru sangat mula. Kalau coach tengok dalam saya punya IG tu memang ada hanya beberapa posting sebab memang baru start sangat. So apa coach punya macam mana I nak grow lebih sebab sekarang ni I dah touch friends and family untuk diorang follow je dulu kita punya IG. Dan macam mana coach punya suggestion untuk saya growkan lagi, apa yang patut saya buat dulu untuk dapatkan the attention tu. Okay, fantastic. I love this question. Right. Bila Puan Iza tanya ni, I teringat my ex-boss. Nama dia Raymond Selvaraj, Indian guy. Dia cakap apa tahu? Bila I diberhentikan sebab orang nak slow down, dia nak resize balik dengan company. Dia tanya I, Kimi, what you want to do after this? I guess I would like to have a business lah. Bro, business susah tau bro. Alah boss, kalau you nak cakap susah, semua benda susah. Dia macam okay, make sense. But then, you nak start dengan siapa? I don't know. Do you have any idea? I tanya dia. So, okay bro, this is my advice. Start with two types of people lah. Dua kelompok. Kelompok pertama adalah family. Kelompok kedua adalah friends. Jadi dua jenis F. So, 2F ni kalau you nak tulis nota, tolong tulis nota. 2F, friends and family. Whatever yang you buat, either you nak buat new business ataupun you execute new product. Start dengan dua jenis F. Friends and family. You nak buat apa? You encourage mereka untuk beli. Itu pertama. Right? Pertama beli. Kedua, dapatkan testimoni. Right? Nombor 3. Okay? Menguar-warkan kepada kenalan mereka. So 3 benda ni you buat. Selepas buat 3 benda ni, my boss cakap apa? Cut off. Jangan lagi continue business dengan dia. Alright? Cut off, jangan lagi continue business dengan dia. Kenapa? Sebab kali kedua atau mungkin kali pertama dia dah minta. Dia minta apa? Alah Iza, kawan-kawan diskaun nak sikit. Oh ya ke? Nak diskaun berapa? Bagilah percuma 5 ke? Puan ambil macam ni tangan, pusing belakang, ini nama dia backhand. Sepak muka dia. Tak ada garam tu kan. Alright? Cakap dengan dia macam mana Melayu nak maju kalau tak nak support. Alright, tapi jangan cakap lah, nanti dia sentak pula, right? You diam je. Usahawan kan dia kena sabar. Okay? Cakap dengan dia, I nak buat offer, family dengan friends je. Beli 1 30, beli 2 60. Right? Macam tak ada diskaun je. Itu offer. Tak ada diskaun pun, tu hanya offer. Right? I nak offer you beli 2. Kenapa I offer you beli 2? Sebab kalau you tak beli 2, benda ni habis. That is offer juga. Beli 1 30, beli 2 60. Kedekutnya. Okey, tak apalah, aku bagilah diskaun. Beli 3 90. Right? Tak ada diskaun pun, alright. So sebenarnya cakap dengan dia, support lah. Bila lagi nak support family?
Asyik diskaun je sambil senyum, sambil gedi-gedi. Okay, kalau tak semua nak diskaun. Right, sebab tu my boss cakap apa, dua kelompok F ni you boleh mulakan tetapi you dah start engage dengan dia, cut off. Jangan pernah sambung sebab dia akan keep asking discounts. Alright, atau dia wujudkan situasi kedua. Situasi kedua, cakap dengan dia kalau nak lagi jangan beli. You boleh beli dengan diskaun iaitu jadi agent. You recruit. Ingat whatever yang you nak buat, mulakan dengan 2F. You nak mula new business, friends, family. You nak new product, friends, family. You nak ada new agent, friends and family. Whatever new things dalam business, mulakan dengan 2F. That's the concept. Right? Friends, family, dia akan dapat banyak bagi impact untuk orang lain melihat. Oh, orang lain dah beli, I pun nak beli. Orang tu tak tahu pun dia tu saudara you. Boleh Puan Izzah? Alright, fantastic. So, soalan seterusnya. Okay. Kita nak open soalan. Kita ada lagi 6 minit. Silakan. Ni jarang hand offer. Okay, Puan Emma. Lepas tu Puan Linda. Nampak Puan Linda excited tu. Okay, Puan Emma silakan. Okay, ni a bit sensitive. Cuma nak tanya. Macam sekarang, I jual produk kesihatan juga. Then I also jual produk macam shawl, apparels. Then secara coincident that shawl yang I jual ni one of another sellers pun jual. So kita communicate how we want to promote the product lah, since we are selling the same thing tapi maybe a different model but same kinds of materials, everything. So kita dah discuss and cakap okay, we sell at this amount. But suddenly bila I dah jual that amount, she selling lesser than me. Should I, itu yang macam jadi sentak juga kan. So it's like, should I stop these suppliers or should I just carry on with own rezeki masing-masing kan? What is your suggestion? Okay, good question Puan Emma. This is all about awareness. Please entrepreneurs listen to me. You berniaga, you fokus pada consumer kan? Setuju? Ya. Kenapa fokus pada kompetitor? Alright, dia C juga. Right? Dia bukan kuku, dia bukan kowe. Kuku dengan kowe pun tak bersaing. Alright, untuk pengetahuan you guys. Diorang tak bersaing sebab mereka fokus kepada clients, kepada consumer. They are not focused on competitors. Alright, competitors hanya untuk benchmark, tu saja. Oh, kowe ke kuku dah ada katil. Kita nak kena buat something else. Alright, dia tak bersaing tetapi dia jadikan benchmark in terms of product development. Alright, I nak guys faham, this is about awareness. Ramai usahawan kita dia heartbroken, dia bergaduh sampai menyumpah serana, sampai sihir and so on. This is super negative. Kenapa you nak buat macam tu? Yang bezakan rezeki you guys adalah pada siapa klien you. In fact, kalau Puan Emma dan juga dia ada party tu, you jual pada like different prices, different quantity and so on. You fokus pada kelompok you, I fokus pada kelompok I. I target lawyers, you target lah individuals biasa. I target corporates, you target lah marhain. Alright? Fokus pada you punya consumer, you punya client. Alright? Me myself, I ada je cakap, coach, kenapa you tak buat macam Najib Asadok dia buat macam ni? Oh boleh kalau nak buat, tapi klien dia macam ni. Klien I hanya professional. Alright? I tak nak follow terikut-ikut orang whereby I hanya suka yang macam ni. Coach, kenapa tak buat hari Ahad buat training? Sebab I nak hari Sabtu. Alright? You have opportunity and you have choice to choose. Alright? So relax, sabar. Okay. Membantu Puan Emma? Sama-sama. Awesome. Kita nak pergi kepada Puan Linda dan kemudian Puan Ayu. Puan Ayu macam nak tanya soalan kan? Okay, Puan Linda dahulu. Lepas ni Puan Ayu. Silakan. Macam coach kan selalu pesan jangan overthinking, just do it kan. Buat je. Tapi macam Linda lebih suka pada macam planning. Macam Linda planning tapi tak buat. So macam Linda macam dalam sebulan kan ada macam 30 hari contohnya. Macam ada tak macam idea untuk coach bagi apa yang kita nak post kat social media macam pagi, tengah hari, petang, malam tu macam kan sebulan 30 hari macam hari ni kita nak post apa macam kita kena ada satu strategi lah. Coach ada tak idea macam ke coach ada contoh yang coach ada buat ke macam mana? Okay.
sekejap, I bangun sekejap, I buka my flip chart. Hari ni I dah bincang dengan my staff strategi untuk content management. Ini bonus soalan Puan Linda tanya, I bagi terus kejap dia. Ini kelebihan lah you guys yang stay sampai habis I share my second screen. Alamak, nampak tak? Okay. You guys nampak ke? Macam kurang Samar. Blur-blur sikit. Ya ke? Tak boleh zoom lah kan? Okay. Sekejap, I try untuk change the position. Ini kelebihan lah you guys Okay. You guys nampak? Better Okay. So, ada beberapa jenis konten. Tak nampak pula my face boleh jual pula muka. Alright. So, kat sini ada 10 second video. 10 second video ni is something yang very short, 10 second to 15 lah. We make it 15. Alright. Hai. Contohlah 10 second ni you nak cerita pasal apa? You nak cerita pasal live, testimoni, sales atau result. Contohlah you ada dengan seorang klien. Alright. You selfie dengan klien you. Okay, hi, I nak share real testimoni. Puan Iza, macam mana you selepas makan Italian Express? Benda ni sedap gila. Dah, thank you so much. That's it. It's very short video. You nak buat testimoni live contoh. Atau nak cerita pain point. Cerita, ini my content lah. Cerita pain point pasal apa? Contohlah Italian Express. Pain point pasal baby. Kesiannya baby ni dah lama tak makan banyak dan selalu lapar tiap malam. That is pain point. Alright, you bagi awareness. Atau pleasure. Pleasure point. Bestnya, seronoknya tengok anak-anak kuat makan. Koyak duit aku. Contoh. Tak adalah macam tu. Seronoknya tengok anak-anak kuat makan. Pleasure point. Alright. Atau infografik. Infografik ni 5 perkara penting yang you kena faham tentang fiber. Contoh. Tentang ingredient. Sudah cerita pasal awareness. Atau testimoni. You screenshot testimoni. Boleh jadi konten. Alright. Nak cerita pasal quote. Quote, kata-kata semangat. Contohlah, fast action, fast result. That is the quote. Atau you Google image. Quote apa yang you nak letak. Okay. Dan juga offer. Alright. Offer ni apa yang you nak tawarkan. 3-10 ke, beli sekarang cuma 1 ke, and so on. Alright. Kenapa I letak A, B, C, D, E, F, G? Sebab ada formula kat atas ni. Pada hari Ahad, G adalah offer. I nyatakan belah pagi offer. Tengah hari E adalah testimoni dan F adalah quote belah malam. So I letak macam ni sebab I set 3 posting sehari. Kalau I nak 5 posting sehari, I buatlah tambah lagi 2. Tapi apa benda yang I nak nyatakan? That is how we do content management. Puan Linda, membantu Puan Linda? Ya. Terima kasih Right. Sama-sama. Benda ni I tak share seriously. I hanya akan berikan kepada advance program. Okay, since yang ni Puan Linda dah tanya, Puan Linda pula dia selalu datang program saya. Takkanlah saya nak berkira dengan Puan Linda kan. Puan Linda nanti 20% Okay, thank you so much Puan Linda atas soalan tu. Membantu Puan Linda? Alright, fantastic. Kita nak dengar pada Puan Ayu. Seterusnya siapa? Kalau yang tak on video, ada soalan boleh tak dekat ruangan chat room. Puan Ju dah kecil, sorry Puan Ju. Okey. Silakan Puan Ayu. Jangan goreng hidung. Tak ada lah 3 hari tadi. Alright, Puan Ayu silakan. Unmute yourself. Unmute. You muted. Okey. Okay, dengar tak suara saya? Yes, dengar. Silakan. Okay, so Assalamualaikum. So basically saya buat bisnes takaful
Dan saya sangat barulah lagi sebenarnya dalam bisnes ni, baru je jump full time. So bila kita baru jump full time ni, of course kita punya first market adalah nature market, iaitu friends dan juga family tadi. Tapi saya nak tanya coach, macam mana kita nak handle nature market kita ni, sebab mostly kita tahu bila dengar je kawan-kawan kita ni, bila kita dengar je insurance, takaful kan, of course dia akan dia ni nak WhatsApp aku ni, nak call aku ni, nak join insurance ni kan, nak suruh aku ambil dia ni. So macam mana saya nak handle orang-orang yang macam ni? Okay, good question Puan Ayu. Dia dah rasa benda ni since when ya? Just unmute saja. Since saya dah jump into How long? 2 bulan? This year lah. Dan okay. 5 bulan. Okay, kita bagi tepukan dulu kepada Puan Ayu dulu boleh? Alright, tahniah Puan Ayu, welcome to Business World. So itulah kita sebagai usahawan. Alamak, Coach Kimi datang mesti nak suruh beli tiket training dia. Normal lah tu. Alright. Alamak, Puan Emma datang, muka aku pula tak make up. Aduh, ni mesti kena beli ni 2 kotak ni. Alright. Alamak, Puan Odi datang, hari ni pula nampak tua, semalam nampak baby. Ciba nampak baby face terus. Okay, normal. Orang akan misjudge you. Alright. Tapi Puan Ayu, anak you faham dalam bisnes ni, yang membuatkan orang pandang kita macam mana adalah bergantung pada macam mana you tunjukkan pada orang. Karma, apa yang you tunjuk, you dapat. Alright. Contoh Puan Ayu. Puan Ayu, sorry for asking, Puan Ayu dulu profession you apa? Dulu admin. Admin dekat company? Dekat manufacturing punya company. Okay. Puan Ayu stay dekat mana? Sri Kembangan. Sri Kembangan. Okay. So, kenapa saya tanya maklumat ni? You tengok balik kenalan you. So, company lama, you punya office mate, you punya colleagues, ajak lepak. Babe, jom lah McD, lunch sama. Nanti kau rehat, elok lah. Tapi you tak cerita pun pasal insurans. You just makan je. Nanti kirim salam lah kat kawan-kawan lama aku ni. Just macam tu. Sebab kenapa? You nak build relationship. Okay? Saya nak guys faham. Tolong tulis saya ni. People comes to you because of values. People comes to you because of values. People stay with you because of relationship. Okay? People stay with you because of relationship. Tadi I ada share dengan Puan Iza. 2F ni, friends and family. I basically tak menjual kepada mereka dulu. I datang berkenalan, I tahu mereka dah tahu I jual something. Tapi I tak pernah cerita, I tak pernah nak encourage mereka jual. Tapi I tahu mereka yang akan beli dulu. Sebab kenapa? Mereka yang hari-hari jumpa I. Mereka yang often jumpa I. Mereka yang sangat rapat dengan I. Sebab kenapa? Orang yang duduk dengan penjual minyak wangi lama-lama akan jadi jadi kusam. Wangi. Jadi wangi. Alright. Siapa yang cakap bau ketiak tadi, I block terus je. Jadi wangi. Okay. So bila dia duduk dengan kita lama-lama, dia akan macam, aku nak tanya sikit lah, itu hari aku dapat offer tau insurans ni, tapi aku tak faham lah. Dia cerita, you cerita lah dia beli kat you. Sebab kenapa? Bukan sebab you jual, sebab you rapat dengan dia. Alright. Dan kekuatan relationship ni lah yang you boleh offer. Suka Puan Junaidah. Alright. You offer dia. Contoh, babe, itu hari kau ada angkat dah kan apa ni takaful insurans. Kau tahu tak, kalau takaful ni dia bagus untuk ni, tapi hibah ni bagus untuk ni. Cerita benda tu je. You tak ada elaborate pun. Oh ya ke? Tak tahu. Okey, tak apalah, nanti kau akan tahulah one day insya-Allah. You tak cerita pun. Tapi you bagi hint. You lepak dengan dia. Kau ingat tak itu hari kau pernah cerita dengan aku pasal hibah? Hibah ni apa So waktu tu you ambil kesempatan sebab kenapa? Waktu tu otak dia dah terbuka untuk you. Dia bukan hati je. Mindset dia pun dah terbuka untuk you. Untuk dia accept. Alright, tapi dia kena ada hint. Contoh, I nak buat sesi hari ni. I bagi tahu dalam poster. Sebelum bagi tahu dalam poster, I ada bagi tahu dulu kat public dekat my social media pasal kekuatan social media and so on. I bagi hint dulu. Kemudian baru I make offer. Bagi hint, make offer. Sebenarnya, I buat marketing, I buat advertising. Offer ni advertising. I advertise. Dan baru selling, baru close. That's the concept. Dapat Puan Ayu? Alright. Puan Ayu nak tanya, minta maaf tanya, you dah berkahwin?
Dah lah, alhamdulillah dah Okey. berkahwin. Alhamdulillah berkahwin. Anak berapa? Belum ada anak, tapi sekarang Okey. tengah plan 5 minggu. Okey. So, bila you baru berkahwin, kelompok you rata-rata yang baru berkahwin ke macam mana? Yes, yang baru berkahwin. Okey, ini advance Berkahwin untuk dah you ada guys. Okey. Sorry bertanya, Puan Ayu umur berapa? 27. 27. I nak guys nampak based on this situation, how you want to project you punya sales based on relationship. Ini benda ni jarang share. You tahu umur you macam ni. So you duduk dengan you punya circle. Circle you orang-orang yang baru berkahwin, orang yang anak-anak kecil and so on. Start dari sekarang ni you build relationship dan you ada aim kawan-kawan yang sekeliling yang 15 orang ni yang akan beli at least insurans anak dengan aku. So bila you tahu that is your goal, segala apa yang you cakap you akan relatekan dengan aktiviti you, dengan agenda you. Contohlah, wish, bagus lah dia ni nak ada anak kedua, dah ada insurans belum tu? Itu nama dia menjual. Jangan buat macam tu. Orang akan lari dengan you. Okay? You buat macam mana? Wish, dah ada anak kedua. This is something lah yang kita kena consider untuk anak. Dia bukan nak bersalin kat mana, berapa kos operate, berapa kos normal, tak. Kena kira juga kos untuk macam ni. So sebenarnya Puan Ayu you tengah buat financial sharing. This is target atau budget untuk anak kedua. Bersalin kat mana, anak beli baju apa, kalau anak lelaki macam ni semua. Ada selit sedikit, ada hint untuk insurans waktu baby. I don't know, maybe you boleh buat. Alright. Tapi dia bukan ke arah insurans. Dia ke arah benda-benda yang fancy. Macam nak bersalin kat mana, pantang berapa kos and so on. Dia buat costing punya bersalin lah. Alright, tapi dia ada masukkan insurans sedikit. Nah, okay. Sekarang ni ibu yang dalam tengah mengandung pun ada insurans kan? Ibu dalam kandungan. So you boleh selitkan. And bonus untuk orang yang insurans ni, insurans, property dengan kereta. This is super important. You banyakkan expose diri you kepada public tentang financial. Orang kita paling kurang tentang ilmu duit. Please take note. Semua student-student saya akan encourage mereka, you kena jadi business coach. You kena jadi coach. Tapi bukan kepada business, kepada accounting, kepada money, kepada cash flow. Macam mana cara nak beli kereta pertama? Yang share ni jual insurance. Dia tak ada cerita pasal insurance pun. Dia expose diri dia, aku ni expert dalam pengurusan kewangan. Macam mana nak beli rumah ke 80? Contoh. Macam mana fresh graduate nak beli rumah banglo 1 tingkat. So dia cerita benda tu. Okay, kena ada saving macam ni, kena ada gaji macam ni, kena ada insurance macam ni. Insurance? Sebenarnya you jual insurance. Tapi you share pasal benda lain. You punya cover page you. Something different. Puan Junaida buat bisnes apa Puan Ju? Tolong tulis kat ruangan chat room. Okay, setakat ni membantu Puan Ayu? Yes, membantu. Fantastic. Thank you Puan Ayu. Okay, property juga. Puan Junaida, do you mind untuk switch on video? Kita nak berborak dengan Puan Ju sikit. Ini bonus I nak bagi kepada you guys. Ini banyak kepada selling punya part. Kalau Puan Ju ready, boleh switch on video dan kita akan bertanya you. Tengah di event. Okay, tak apa. So, untuk property, I nak bagi satu bonus dengan you. I pernah tengok satu agent ni buat. Dia buat macam ni tau. Dia expose diri dia kepada pakar inspection. Kalau you beli rumah, make sure you kena buat benda ni sebelum handover, sebelum dapat kunci, sebelum beli and so on. Dia share lah strategi, idea-idea tu, pakar inspection. Alright. So, kat sini dia share benda tu yang orang curious nak tahu. Dia ni power lah, betul juga tak terfikir So, dia represent diri dia, contohlah Ju property agent. Property agent. Orang tak ambil kisah pun pasal dia, tetapi orang ambil kisah atas sharing yang Puan Ju buat. Tetapi sharing tersebut yang membuatkan individu, follower, stranger ni rapat dengan Puan Ju, rapat dengan penulisan Puan Ju. End up, kalau dia tak membeli, dia akan advocate, dia akan suggest kepada individu kedua. Okay, perhaps membantu Puan Ju. Alright, saya nak open soalan seterusnya. Siapa nak tanya lagi soalan? I can do this sebenarnya sampai pukul 12. Saya tak ada agenda lain. Silakan, siapa nak tanya soalan? Puan Zuraina, Puan Linda, Puan Suziana, Puan Odi tak nak tanya? Silakan. Coach. Yes. Tadi Coach ada share 3 kali kita buat sharing dalam social media kan.
exact pukul berapa tu coach boleh share tak? So that exact pukul berapa? Okay. Dia sebenarnya bergantung kepada you punya friends. Kalau kawan-kawan you ramai profesional akan lapang daripada pagi sampai pukul 9 saja. Atas sebelum tu diorang dah sibuk. Tetapi belah petang diorang akan lapang balik. Tapi kalau yang makan gaji, government servant, diorang akan available pukul 10, pukul 2, pukul 4. Okay. Tapi rata-rata posting yang terbaik you buat pada pukul 6.30 pagi. Sebab posting sebut akan stay lama dekat social media sampailah esok pagi. Okay, kenapa dia buat awal pagi? Sebab bila orang on social media, dia akan nampak posting you yang pertama. Sebab you yang post awal. Okay? Membantu Puan Iza? Alright, thank you Puan Ju. Okay. So, soalan seterusnya. Nak tanya soalan lagi silakan. Puan Zuraini ada, Puan Zuraina pun ada. Nak tanya soalan, Puan Liana, Puan Mas, Puan Jawahir, Tuan Zaini, Tuan Muhammad, Cik Dia, Puan Ifa, Cik Maria, silakan tanya soalan. Tuan Wira Arif. Silakan. Yes, silakan. Apa pendapat coach kalau kita nak, macam mana cara kita nak approach business owner dekat LinkedIn? Dekat? LinkedIn. Apa yang okay, good question. Ramai yang profesional kan? Okay. So okay. Macam mana? I kalau nak menjual dekat someone, I akan tengok siapa dia. I akan kaji dulu siapa dia. I ambil contoh lah. Kita ambil profession yang berat sedikit, iaitu pegawai bank atau director bank. Recently, I had experience untuk present depan Vice President RHB Bank, HQ. Alright? Di mana rezeki lah, dia datang cari I sendiri. I dah pernah share kepada my students sebelum ni. Dia datang, alright? Dia nak masukkan anak dia untuk my program coaching. But then, bila dia tengok my strength, dia panggil, Kimi, I think you better go and teach RHB HQ lah. You be our in-house trainer. Alright, we need you untuk develop sekian-sekian. Alright. So I fikir balik, macam mana dia boleh berminat nak offer kita? Alright. So ini nak menjawab soalan Puan Ayu. Professional dekat LinkedIn atau kita cerita professional serah, and mostly dekat LinkedIn. Mereka akan pandang kita, akan fokus kepada kita. Alright, thank you Puan Rehan. Alright. Akan fokus kepada kita kalau mereka nampak kelebihan untuk mereka. So you kena figure out apa kelebihan yang mereka nak tu. Contohlah Puan Ayu, professionals ni you target kepada siapa? Apa profession dia? Siapa yang you target Puan Ayu? Business owner macam doktor macam tu. Okay, you target doktor. You target medical doctor ke target specialist? Specialist. Specialist. Okay, you kena tahu apa yang specialist nak dengan insurance. And diorang ada duit. So money is not the issue. The issue is macam mana nak membuatkan dia jadi yes man. Okay. So kat sini mereka ni biasanya specialist, diorang kategori macam mana tau? Diorang menggaji, diorang mastery, diorang fahamkan betul-betul. So the way you present about product knowledge is very important. Yang tak berliku-liku, diorang mudah faham. Nombor dua, ini perangai mereka, behavior mereka. Nombor dua adalah what's for them. You kena tahu dulu apa kelebihan mereka. Orang cakap, okay, kelebihan you akan dapat insurans, you akan ditanggung medical banyak ni, berapa ratus ribu. Yes, semua orang itu normal. Cuma, mereka punya intention lebih kepada siapa Puan Ayu. Okay, dia macam ni. Yang membezakan Puan Ayu dengan Puan Zuraina, dengan Puan Zuraini, siapa lagi yang jual insurans kat sini? Okay, yang membezakan antara insurans dengan insurans, Puan Eza, right? Yang membezakan insurance agent A sampailah Z adalah siapa you. Doktor, if I handle you punya medical, you punya life insurance, I will be available sampai pukul 3 pagi. And if you call me at 5, I will answer your call. Itu yang membezakan you dengan agent lain. You kena upfront, you kena show up. You know what? Why you have to pick me? Why you have to choose me? Beza I dengan insurance agent yang lain adalah you try to call me at 5 AM. I will answer your call. You try make appointment waktu tengah pagi. I will ensure I akan entertain you. Alright?
Sebab dia nak in the best. Diorang tak pandang orang yang macam Asbul nama dia. Asal boleh. Okay. And ni I bukanlah professional, I bukanlah orang macam mana. I akan reject mana-mana agent yang kaki pusing. Okay. Boleh coach. Kita jumpa kat sini pukul macam ni. I akan update pagi tu. Confirm kita jumpa hari ni sekian dekat sini. Dia lambat balas. Lagi setengah jam baru dia reply. Ya betul coach. I akan takkan layan dia. Sebab kenapa? Kalau ini pun you tak alert, macam mana kalau I ada case nanti? Macam mana kalau you nak handle my profile nanti? You takkan alert. That is my judgement. Professional pun macam tu. Sebab kenapa I berkelakuan macam tu? I dah biasa duduk dengan mereka. I dah terjebak dengan perangai mereka. Mereka akan judge based on you punya attitude. Wih, macam ni jawab salam, macam ni first message tak ada salam, tak ada morning. Alright, tanda seru sampai 80 kali. Right, nak terus macam urgency tu, tanda seru banyak-banyak. Wih, dia ni apa hal marah aku sangat ni? Cari orang lain lah. Alright? Dapat Puan Ayu? Ni Puan Zuraina ni senyum-senyum, jadi ramai klien dia ni. Professional ni. 20%. Alright. So, soalan lain? Silakan. Puan Linda, silakan. Coach nak tanya, Linda dalam proses nak buat flyers tau yang macam banner produk. Okay. Linda caranya Linda buat link QR code WhatsApp. Tapi kalau Linda nak masukkan social media macam FB page, IG semua, kalau kita punya social media tak aktif sangat, macam adalah tapi taklah hari-hari, macam tak apa ke kalau kita nak aktifkan dulu, kita baru macam orang akan tengok kalau on page apa untuk trust lah kan, betul ke dia jual kan. Good question. Good. Kalau you perasan apa ni, waktu social media training pada entry tadi, pada awalan tadi, I tulis kat situ 2 QR code. Please scan my Facebook dan juga my YouTube. Ada beritahu kan? I memang nak encourage mereka mengenali I lebih detail. I nak you guys mengenali I lebih detail dekat platform sana. I tak bagi tahu kalau you guys scan. Siapa dah scan tadi? I nak tanya. Siapa dah scan? Tak ada sedih je. Off video kejap lah. Korang tak scan kan? Okay, yang tadi tu sebenarnya okay, kalau you guys scan, dia akan bawa ke Facebook personal dan dia akan bawa ke YouTube. Alright? I ada LinkedIn, ada TikTok, ada IG, ada WhatsApp. I tak nyatakan sebab I kurang aktif dekat sana. Alright? So, you kena letak satu platform yang sekali dia pandang, dia terus berjatuh cinta. Dia yakin dengan you. Dia confident dengan you. Alright? Kalau I tunjuk IG I last post adalah 2 tahun lepas. Okay? So, kalau TikTok, last I joget dekat TikTok tahun 2020. Tak adalah joget. Right? I aktif dekat TikTok. Alright? So, I tak tunjuk benda yang I tak aktif. Orang akan lose hope, lose confidence. Okay? Puan Linda okay? Okay. Alright. Tercengang juga kan? Okay, itulah kita orang pun tercengang tengok you. Macam coach sebab coach macam Linda macam ada produk. So baik kalau Linda punya produk better dalam satu kena create baru lah kan kalau IG. Terpulang tapi make sure those platform adalah aktif. Okay? Alright, fantastic. I nak open very last question sebelum kita tamatkan sesi hari ni. Ada tak? Last ni bonus I nak bagi. Bila cerita bonus adalah something. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alright. Siapa nak tanya for the very last one? Puan Odi, lama kemut tu. Tanyalah. Puan Eza, soalan. Mana lagi Ellie Ventures? Puan Maria, Cik Dia, soalan. Silakan Puan Odi. Saya tak ada soalan, but saya tanyakan soalan wakil kepada salah seorang kat dalam ni untuk Cik Puan Syah. Okay. Ada kelas FB tak? Oh, ada kelas FB ke tak? Okay, good questions. Mungkin ada you guys yang dah join dah sesi hari ni. I tak tahu lah kalau ada yang dah left group ke social media training tu. Sebenarnya I ada another training yang I nak bagi kepada you guys. Okay, yang ni betul-betul I terlupa nak beritahu tadi.
Okey, dia ada lagi satu training. Kejap nak tengok mana grup tadi. Sebab kadang-kadang orang dah join grup tu, dia akan left grup tu. Siapa yang left tu rugi lah. Okey, tak ada siapa yang left lagi. Begitu kat kawan-kawan you guys, stay in social media training group tu sebab kita nak buat lagi satu training. Okey, yang ini sebenarnya I baru triggered. I baru je triggered. Okey, sebab pagi tadi ada seorang Sifu ni dia contact I. Coach dah buat training apa? I ingat I nak buat marketing training lah. Yang ini adalah modul dekat PUNB training, Permodalan Usahawan Nasional Berhad. I jadi trainer kat sana. So I nak bagikan ilmu ni secara percuma kepada you guys. Marketing ni dia general, dia bukan kepada social media, tetapi it's very bonus kalau you dapat hadir, terutama sebelah I terlupa. Nombor 2, untuk menjawab soalan Puan Syah tadi tu, kita ada satu training, yang ini advanced training, nama dia Digital Business Training. Yang ini training berbayar. Digital Business Training ni kita akan go advance. Macam mana you nak utilize social media you. Dia bukan social media, dia target 4 platform. Pertama adalah social media, kedua adalah marketplace, ketiga adalah e-commerce, keempat adalah messaging platform. So 4 platform ni kita akan target dalam Digital Business Training untuk satu, menstabilkan personal branding dan juga business branding. Nombor 2 adalah untuk menguatkan marketing, membesarkan marketing. Nombor 3, melajukan sales. Alright, dia training ni last I buat I rasa pada bulan 11 tahun lepas kot. Ni program ni dah lama, so kita upgrade and dengan Elite Venture kita banyak bantulah. Okay, so nanti betul kat Puan Syah, nanti kita akan buat Digital Business Training insya-Allah pada bulan hadapan, 30 hari bulan kalau tak silap. Ni kena check balik jadual dengan my team. Yes, 30 hari bulan awal Muharram. Kalau you guys yang dah dengar ni boleh lock dululah jadual. 30 hari bulan, kita limitkan seat ni sebab kita tak nak ramai-ramai. Okay, and kita buat sebulan sekali je. So kalau you guys tak join pada bulan Julai tu, you guys kena tunggulah lagi sebulan. Okay, so Puan Audi menjawab? Menjawab, dia kata sorry terpaksa keluar awal sebab dapat call anak dia positif COVID. Tak tahu nak makan. Okay, tak apa, semoga diberi kesembuhan segera, amin. Okay, so itu saja daripada saya. Thank you coach for today. Moga Allah berkati, amin, amin. Thank you Puan Iza. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana spend weekend you guys untuk belajar. Alright, semoga Allah bagi ilmu ni untuk kembangkan lagi bisnes you guys, lajukan lagi bisnes you guys dan mantapkan lagi bisnes you guys. Alright, so apa-apa pun I nak thank you again kepada you guys, dan I wish to see you dalam marketing training nanti. Alright, iaitu percuma saya akan update dia punya news dekat dalam social media training. Akan ada soalan, coach boleh jemput orang lain ke? Tak apa, ajak je, share je link tu nanti. Biar ramai lagi masuk grup tu dan I akan bagi tahu dalam grup tu nanti. Okay, itu saya daripada saya. My name is Kimi Abdullah. Thank you so much for coming. Enjoy your weekend. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salam. Thank you semua. Ya Allah. Thank you Paneza. Macam ni Iza, kalau hari Minggu dia kekangan dia macam ni lah. Tak apa, tak apalah, janji dapat belajar sama-sama. Tu nampak tu comel tak tu. Nah. Tada. Bye-bye. 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 Nak record lah. Sekejap. Boleh ke? Record Boleh. Biasalah kita buat story kan. Bye.